Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi ihsanihi al mutawassil li 'ibadihi al mu'minina yartafi'una ila a'ali darajat wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihil barakat wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita meneruskan pengajian ataupun daurah kita daripada kitab ataupun risalah berkenaan tentang hukum masbuk dan muafiq. Dan kita alhamdulillah berada pada penghujung pengakhiran daripada siri ataupun slot pengajian daurah kita. Dan sebelum kita mulakan kita punya pengajian ini, ada dihantar pada saya beberapa soalan. Saya akan jawab 1-2 saja dulu. Kemudian kita akan sambung bacaan kitab kita. Dan yang baki itu saya akan jawab pada penghujung lepas daripada pengajian insya-Allah. Jadi saya akan jawab dulu 1-2 soalan. Ini diajukan dalam grup, tak silap saya, dihantar dalam grup. Tapi saya tak ada dalam grup, jadi dihantar melalui WhatsApp. Soalan yang pertama, dia kata, pernah dengar tak orang kata solat bersendirian dapat satu kebaikan dan berjemaah lebih baik daripada 27 kali ganda. Tapi apa yang ustaz kata, orang lelaki yang solat bersendirian, pahala tak sampai tapi masih sah, maknanya tak ada pahala lah ya. Okey, baik. Ini salah satu yang selalu ramai orang akan ajukan perkara ni. Bila saya sebut pada hari yang pertama, qaul ataupun pendapat Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala, iaitu qadiyatuhu tafutu thawabis salah illa bi'uzrin. Lebih kuranglah dia punya ayat dia, iaitu luput pahala salat bagi orang yang tak hadir salat berjamaah. Pahala salatnya itu sendiri di rumah bersendirian luput, maksudnya tidak ada pahala, illa bi'uzrin, melainkan kerana uzur. Jadi macam mana pula yang kata salat bersendirian lebih baik daripada salat berjamaah sebanyak 27 kali ganda? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentang pahala 1 dan 27 ni, Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, Al-Imam As-Sayuti, di dalam sebuah kitab dia ataupun risalah dia, nama risalah dia ni Bastul Kaf fi Itmami Saf. Bastul Kaf fi Itmami Saf. Risalah dia dalam himpunan Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam As-Sayuti rahimahullah,
dia ada satu perbahasan berkenaan tentang memenuhkan ataupun menyempurnakan saf. Bastul kaf, iaitu membuka telapak tangan dalam membincangkan tentang berkenaan tentang hukum memenuhkan saf. Dalam kitab beliau menyebut bahawa beliau membezakan di antara pahala jemaah dengan pahala solat berjemaah dengan pahala barakatul jamaah. Pahala solat berjemaah dengan pahala barakatul jamaah. Pahala jemaah sebenarnya bukan 27 kali ganda. Yang ni kesilapan ataupun ramai orang sangka pahala solat berjemaah itu pada 27 tu. Bukan. 27 tu sikit sangatlah pahala jemaah. Ada amalan lain yang pahalanya lagi banyak daripada solat berjemaah. Kan, ratusan kali ganda dan sebagainya. Jadi pahala solat berjemaah tu 27 berbanding pahala solat berseorangan. Sebenarnya kata Al-Imam As-Sayuti rahimahullah, dia membezakan antara pahala jemaah dengan pahala barakatul jamaah. Pahala jemaah dengan pahala barakatul jamaah. Pahala jemaah lain, pahala barakatul jamaah lain. Yang dimaksudkan oleh Nabi 27 kali ganda itu adalah pahala barakatul jamaah. Kerana Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, dia telah menyinaraikan 27 amalan untuk mendapat 27 ganjaran pahala barakatul jamaah ni. Maksud kalau salah satu daripada amalan tu tak buat, maka gugur darjat daripada 27 kali ganda darjat ini. Dia sebut 27 tu. Dalam masa yang ada ni saya tak boleh nak sebut, tak sempat. Tapi boleh tuan-tuan rujuk daripada kitab daripada kitab Bastul Kaf fi Itmamis Shaf. Jadi 27 tu adalah pahala barakatul jamaah. Antaranya apa? Antaranya menjawab azan. Kalau tak jawab azan, tak dapat pahala 27. Sebahagian 27 kali ganda. Jawab qamat, sebahagian daripada 27. Disebut oleh Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Datang awal ke masjid, sebahagian daripada 27. Kalau kita baca satu-satu 27 tu, boleh kata ramai orang tak buat. Maksudnya hari ni, kalau kita pergi masjid pun, tak dapat 27 pun. Faham tak? Tak dapat 27. Kalau tak dapat 27, maksudnya tak dapat pahala jemaah ke? Pahala jemaah lain. Yang tu pahala jemaah, kita tak tahu berapa banyak Allah Ta'ala akan bagi. Faham tak? Pahala jemaah bukan 27. Dia pahala lain. Yang mana bilangan dia, berapa banyak, berapa jumlah, wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu berapa yang Allah bagi pahala kadar mengikut solat berjemaah kita. Tapi pahala barakatul jamaah, dia melihat kepada 27 ni. 27 amalan ni. Nampak tak? Jadi ada kesilapan kefahaman di situ, iaitu 27 tu ramai yang menyangka itu adalah pahala jemaah. Tapi sebahagian kata pahala barakatul jamaah. Dan memang wujud juga ada yang kata itu adalah pahala jemaah. Tetapi takwilnya apa? Kalau kita kata pahala solat bersendirian satu pahala. Solat beramai-ramai dapat 27, berjemaah 27. Yang ni jikalau tak ada sebarang keuzuran. Maksudnya bila dia solat seorang-seorang tanpa ada dengan keuzuran, faham tak? Dia solat berjemaah, tiba-tiba ada keuzuran tak pergi solat berjemaah, maka dia solat bersendirian di rumah kerana keuzuran, maka dia dapatlah pahala satu. Satu pahala. Solat bersendirian. Nampak tak? Dia tak dapat dah pahala barakatul jamaah 27. Nampak tak? Tapi kata sebagian ulama, dia dapat pahala jemaah sebab dia uzur. Cuma pahala barakatul jamaah tu tak dapat. Sebab barakatul jamaah ni dapat bila kita pergi masjid. Disebut dalam hadis, dalam kitab Imam Sa'id tersebut, termasuk juga kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid. Itu juga pahala barakatul jamaah. Kalau di rumah mana dapat? Nampak tak? Jadi tak dapat pahala-pahala yang disebutkan dalam merapatkan saf di masjid mana dapat, di rumah mana dapat. Dapat di masjid. Nampak tak? Ataupun menyambut amin. Amin imam. Imam sebut amin. Kita pun sebut amin. Dalam 27 tu disebut. Kalau kita aminkan amin imam serentak dengan imam, dapat sebahagian daripada 27. Sebahagian daripada 27 darjat itu ada 27 amalan. Sebahagiannya mengaminkan amin imam. Amin imam. Di rumah mana dapat? Nampak tak? Jadi maksudnya bila kita solat di rumah, kita tak dapat barakatul jamaah tersebut. Nampak tak? Okey. Jadi pahala jemaah dengan pahala barakatul jamaah ada perbezaan. Boleh nak?
Jadi itu kalau saat pahala seorang kalau tak ada satu pahala dia kalau dia tak pergi ke masjid dalam keadaan keuzuran. Dapatlah satu pahala. Dan solat berseorang di rumah. Kalau ada keuzuran, tak ada masalah. Baik. Satu. Yang keduanya, soalan yang kedua, Assalamualaikum, nak minta tolong penganjur sampaikan soalan kepada Abdul Ustaz. Tak sempat nak bertanya sebab nak fahamkan ibarat Syekh Arsyad. Dia kata ibarat Syekh Arsyad Al-Banjari. Baik, kita tengok ibarat. Okey. Baik. Dia kata, adakah Syekh Arsyad berbeza pendapat dengan Ibnu Hajar Al-Haytami? Kerana Syekh Arsyad berkata, adapun terdahulu makmum atas imamnya atau, tak mana ayat dia. Adapun, okey yang terakhir tu. Muka surat 4 tak silap saya. Atau adapun terdahulu makmum atas imamnya atau terkemudian ia daripadanya dengan satu rukun fi'li. Okey. Dia kata sini, adapun terdahulu makmum atas imamnya atau maka tiadalah batal. Tetapi haram terdahulu makmum daripada imamnya. Sedangkan seperti Al-Fadhil Ustaz sebut bahawa Ibnu Hajar berpendapat makruh dan luput pahala berjamaah pada makmum mendahului imam pada kali yang pertama. Saya dah kata macam tu lah. Baik, ini silap faham ni. Ni ada kesilapan. Dia kena ulang balik apa yang saya sebut. Baik, kita tengok. Adapun terdahulu makmum atas imamnya. Maksud dia mendahului imam. Okey? Atau terkemudian ia daripadanya dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Tak ada beza. Tak ada khilaf pun antara Imam Arsyad Al-Banjari dengan Ibnu Hajar. Tak ada beza. Maka tiadalah batal sembahyangnya. Betul lah, tak batal sembahyang. Imam Ibnu Hajar pun kata tak batal sembahyang. Tak batal sembahyang. Sebab dia melebihi dengan satu rukun fi'li. Yang kata makruh tu adalah iaitu dia melebihi imam dengan satu rukun fi'li yang tak sempurna. Faham tak? Contohnya misal dia mendahului imam, dia rukuk dulu sebelum imam. Tetapi masa rukuk tersebut, dia tunggu imam semasa rukuk tersebut. Dia sengaja terlajak dulu daripada imam, melebihi ataupun mendahului imam, iaitu belum satu rukun lagi, baru bergerak dahulu daripada imam. Dia rukuk dulu. Yang ni dah namanya makruh. Yang ni namanya apa? Makruh. Sebab dia tidak mendahului imam dengan satu rukun lagi. Dia tak kira satu rukun lagi. Saya ulang balik nah. Yang ni tak kira satu rukun. Kalau dia hanya semata-mata rukuk terlebih dahulu dengan imam, hanya rukuk sahaja. Dan dia stay masa rukuk tu, dia stay di situ. Tidak i'tidal, dia tunggu imam sehingga imam rukuk, maka itu hanya sekadar makruh dan meluputkan pahala jemaah. Itu yang maksudnya. Yang kata yang dimaksudkan dalam kitab ni, yang sama dengan Ibnu Hajar dan semua ulama yang lain, iaitu dia mendahului imam dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Apa rukun fi'li yang sempurna? Dia rukuk dulu sebelum imam. Lepas dia rukuk, dia i'tidal. Dia mesti orang kata bereda daripada rukuk dia kepada i'tidal. Itu baru dia anggap satu rukun sempurna. Sebab bila dia masih lagi rukuk, maksud dia masih lagi berada pada rukun tersebut dan tidak berpisah daripada rukun tu. Dia mesti berpisah pada rukun tersebut, barulah dipanggil rukun yang sempurna. Tamah. Tu kata rukunun tam. Bila dia rukuk, kemudian dia i'tidal. Sedangkan imam belum lagi rukuk. Dia rukuk beserta i'tidal. Masa i'tidal tu, maka hukumnya adalah haram tetapi tak batal. Itu maksudnya Ibnu Hajar pun sebut yang sama dan ulama-ulama lain pun sebut yang sama. Contohnya dalam kitab Bushr al-Karim dalam Muqaddimah al-Hadramiyah, kitab Muqaddimah Hadramiyah, apa kata Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl al-Hadrami dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dia kata wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'li, haram ke atasnya hatta ke arah makmum
untuk dia mendahului imamnya dengan satu rukun fi'li. Dalam syarah Busyra Karim, dia sebut tamun ma'al ilmi wa ta'ammud. Dia kata, iaitu satu rukun fi'li yang tam, yang sempurna, yang komplit. Maksud dia mesti rukuk dan beredar daripada rukuk. Selesai rukuk dan i'tidal, barulah dia anggap mendahului imam dengan satu rukun fi'li yang sempurna. Okey? Berserta dengan ma'al ilmi. Dia tahu yang dia buat tu adalah salah. Kemudian wa ta'ammud, dan dia sengaja. Bal huwa minal kabair. Dalam syarah Busyra Karim kata, bahkan itu juga sebahagian daripada perbuatan dosa-dosa besar. Walaupun satu saja, mendahului imam satu rukun yang sempurna saja, dia rukuk, dia i'tidal, iaitu dia mendahului imam dengan satu rukun, iaitu rukun rukuk, dan dia duduk, stay duduk waktu i'tidal. Itu juga berdosa walaupun tak batal. Li khabarin, kerana khabar hadis Nabi, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Okey? Tak takutkah kamu mengangkat kepala kamu sebelum imam, Allah tukarkan kepalanya dengan kepala seekor himar, iaitu keldai. Qala Mimra, berkata Imam Ramli, wasabqu bi ba'di ruknin kasabqi bir ruknin. Okey, tapi Imam Ramli pula kata, Imam Ramli dia khilaf dengan Imam Ibn Hajar. Dia kata, orang kata, wasabqu bi ba'di ruknin, mendahului imam dengan sebahagian rukun. Maksud dia apa? Bila rukuknya, ni bila rukuk sahaja, walaupun tak sempurna rukuk tu, dia rukuk dahulu daripada imam, kasabqi birrukni, seperti mana dia mendahului imam dengan satu rukun juga. Maksud seolah-olah kata Imam Ramli, hukumnya berdosa walaupun dengan bergerak apa? Rukuk sahaja, walaupun ditunggu imam waktu rukuk, dengan sengaja dia buat, maka hukumnya adalah berdosa. Nampak tak? Wa'tumida hajim, yang diiktimadkan oleh Ibn Hajar, anna sabqa bi ba'di ruknin makruh kata akhuri bi rukni tam. Tapi Ibn Hajar pula kata, mendahului imam dengan sebahagian rukun. Sebahagian rukun ni apa? Dia rukuk je, kemudian ditunggu imam sampai imam rukuk sekali. Itu adalah perbuatan makruh, bukanlah haram. Nampak tak? Jadi khilaf antara Imam Ramli dan Ibn Hajar adalah yang pada apa? Pada rukuk tu. Masa rukuk dahulu pada imam tu, yang tu haram tak lagi ke baru makruh. Tapi kalaulah dia bangkit daripada rukuk, i'tidal, yang tu dua-dua pendapat Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli kata haram. Tapi pada mendahului imam dengan sebahagian rukun, iaitu dia rukuk sahaja, belum i'tidal, adakah itu sudah dianggap haram? Berdosa? Maka Imam Ramli kata berdosa. Tapi Ibn Hajar kata tak, makruh. Ibn Hajar kata tak, itu sekadar makruh sahaja. Jadi tak ada masalah lah. Itu salah satu yang disebut ni. Tak ada masalah ni bukan tak ada masalah apa. Maksudnya tak ada muskil apa-apalah. Ya? Baik, selesai. Baik, terus kita masuk ke dalam kitab kita. Saya ambil dua soalan dulu. Kita masuk dalam kitab kita. Agak-agak boleh faham tak? Kalau tak faham lagi tak tahulah, kena ulang balik yang kelas yang dulu, yang awal-awal dulu, yang saya sebut. Kalau ada kesilapan boleh maklumkan. Kod saya kadang-kadang ni saya nak sebut perkataan ni tapi saya tersebut perkataan lain. Kadang laju kan, bila saya bercakap laju, jadi saya nak sebut perkataan ni, saya sebut perkataan lain. Saya nak sebut hukum ni, saya sebut hukum lain. Itu namanya sabqul lisan. Sabqul lisan maksudnya saya terlajak kata. Kalau ada yang berlaku macam tu, agak-agak lah orang kata takwil dia lah. Mungkin ustaz ni silap sebut kot. Itu kesilapan saya lah. Biasalah manusia. Baik, ala kulli hal, kita sambung berkenaan tentang, kita ulang balik ataupun kita revision balik. Iaitu pada muka surat, yakni kepada muka surat, pada muka surat 11. Pada muka surat apa? 11. Kita tengok pada muka surat 11. Baik, sekarang ni kita tengok. Kita dah tahu dah ada yang ada 11 situasi keadaan yang mana
Enam keadaan tu dia anggap sebagai muafiq. Enam masalah ittifaq semua ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar kata mereka ni adalah tergolong daripada makmum yang muafiq. 5 lagi tu khilaf antara Ibn Hajar dan juga Al-Imam Ar-Ramli. Baik. Jadi ada yang khilaf, ada yang disepakati. Tapi total semua 6, 5 jadi 11. Di 11 keadaan ni sebahagian ulama 5 keadaan sebahagian ulama kata diuzurkan bagi makmum untuk lewat daripada mengikuti imam dengan kadar 3 rukun panjang. Okey, katakanlah ini kita andai, ini orang kata kita kena jawab lah. Kalau tak jawab nanti pening. Katalah diberikan keuzuran 3 rukun panjang untuk dia habiskan Fatihah dia. Masalah-masalah tadi yang lepas dulu kan, siri yang lepas kita bincang semua. Katakanlah mereka ni diberikan keuzuran untuk menghabiskan Fatihah. Bukan katakanlah, memang betul lah. Kita bagi kepada mereka kemudahan untuk habiskan Fatihah, wajib habiskan Fatihah, diberikan keuzuran 3 rukun panjang untuk habiskan Fatihah. Katakanlah, ini baru katakanlah dalam masa 3 rukun panjang tu, dia tak habis juga Fatihah dia. Ni kalau teruk sangat lah ni. Contohnya dia ni gagap ke, batiul qiraah ke, baca lambat ke, apa-apalah. Jadi kemungkinan dia tak habis lagi baca. Walaupun kita bagi dia keringanan, kelonggaran sebanyak 3 rukun panjang, dia masih lagi tak habis. Jadi kalau sampai ke tahap begitu, sampai imam berpindah ke rukun yang keempat, bukan ketiga dah, pindah ke rukun keempat dah. Contohnya imam imam daripada sujud yang kedua berdiri tegak, ataupun sujud yang kedua tu lepas tu imam duduk duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud akhir. Mana-mana satu antara 3 keadaan tadi. Masuk berpindah ke rukun keempat. Kalau jadi macam tu, Fatihah dia tak habis lagi. Tak habis lagi. Contohnya bila dia nak sujud, contohnya dia makmum, di belakang ni. Kemudian imam pun rukuk. Kemudian i'tidal. Satu rukun panjang. Tak apa lagi. Dia masih lagi habiskan Fatihah dia. Kemudian imam pun sujud yang pertama. Dah sujud yang pertama, bangkit pula duduk antara 2 sujud. Maka dah terlepas dah 2 rukun panjang. Boleh lagi dah nak kejar imam. Boleh lagi kejar imam. Diberikan kelonggaran. Okey, habiskan. Okey, tak apa, habiskan. Cepat-cepat sikit. Tak apalah. Duduk antara 2 sujud. Kemudian dah duduk antara 2 sujud, dikira rukun pendek. Tak dikira sebagai rukun panjang. Tak apalah. Dia pun imam pun sujud yang kedua. Sujud yang kedua, makmum ni masih lagi baca Fatihah. Belum lagi habis. Dah habis sujud yang kedua imam pun bangkit. Masa bangkit tu duduk istirahat, tak apa lagi. Sampai berdiri tegak. Rakaat yang kedua. Maksudnya apa? Imam ni bertemu makmum dalam keadaan qiyam berdiri, tapi imam duduk rakaat kedua, dia masih lagi rakaat pertama. Sampai begitu tahapnya. Dia masih lagi tidak menghabiskan Fatihah dia. Fatihah dia belum lagi habis. Okey, kalau sampai ke tahap begitu, macam mana perlu dibuat? Nak buat macam mana? Ada 2 cara. Saya ringkaskan saja sebab semua ni dah disebut dalam kelas yang semalam, siri yang ketiga. Jadi kalau ada yang terlepas, boleh tengok balik siri yang ketiga. Baik, ala kulli hal. Jadinya, sekarang ni ada 2 pilihan. Kalau begitu caranya, sampai imam dah berdiri tegak, sampai imam dah tahiyat awal, tahiyat akhir, kalau begitu caranya, bagaimana dia nak buat dengan imam? Dia nak buat macam mana? Apa yang perlu dibuat pada waktu tersebut? Dia ada 2 pilihan, 2 option yang dia boleh buat. Sampai ke tahap begitu, Fatihah dia tak habis juga, dia ada 2 option. Dan dia kena ambil tindakan 2 ni semasa imam berpindah ke rukun yang keempat tu. Maksudnya semasa imam berdiri tegak, waktu rukun yang keempat, ataupun semasa imam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dia kena ambil tindakan waktu tu, ambil pilihan. Kena buat pilihan waktu tu. Kamu kena buat pilihan. Pilihan dia, option dia 2 saja. Yang pertama dia mufaraqah dengan imam. Yang ni muka surat 11. Saya khulasahkan saja. Saya ringkaskan saja, saya buat apa? Buat khulasah saja. Baik, yang pertama apa dia? Niat mufaraqah. Mufaraqah maksudnya berpisah dengan imam. Yang ni selesai. Kalau buat yang ni, maka terlepaslah habis semua. Kita dah boleh dah solat sendiri ikut suka kita.
macam mana kita nak solat sekalipun. Boleh tak? Niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah, maksud niat mufaraqah ni apa? Mufaraqah maksud berpisah dengan imam. Maksudnya, dalam hati kita, kita niatkan untuk berputus, untuk terputus dengan solat imam. Aku nak putuskan solat aku dengan solat imam. Aku nak solat bersendirian. Apalah perasaan, lintasan hati. Bukanlah kena lafazkan niat mufaraqah tu. Nawaitul mufaraqata lil imami arba'a raka'atin adaan. Makmuman, tak payah, bukan. Tak payah niat macam tu. Nawaitul niat sahaja lintasan hati. Aku nak berputus dengan imam. Maksudnya aku nak berhenti dengan solat dengan imam dan aku nak solat bersendirian. Itu maksud mufaraqah. Dia kena niat. Kalau tak niat, tak boleh. Tak niat mufaraqah. Tak niat mufaraqah, solat sendiri-sendiri. Rukuk dahulu pada imam, i'tidal dulu. Tapi tak niat mufaraqah. Yang tu boleh jadi batal. Batal solat. Batal solat ni ada dua. Orang yang tak niat mufaraqah, tapi solat bersendirian. Yang ni batal solat. Orang yang ingatlah, tulislah, ni nota penting. Orang yang tak niat mufaraqah, tetapi dia nak solat sendiri-sendiri. Nak solat sendiri-sendiri. Maksudnya dia nak rukuk sendiri, nak i'tidal sendiri, nak sujud sendiri. Dia tak niat mufaraqah. Maka batal solatnya. Sebab asalnya dia niat ikut imam. Tiba-tiba nak solat sendiri. Nak rukuk dahulu pada imam. Dia rukuk dulu dua kali rukun tanpa ada niat mufaraqah. Maka hukumnya adalah batal solat. Okey, macam kaedah disebut awal-awal dulu. Kalau dia mendahului imam dengan dua rukun, tak kira panjang atau pendek, batal solat dia. Atau lewat daripada imam dengan dua rukun, tak kira panjang atau pendek, batal solatnya. Sedangkan dia tak niat pun untuk mufaraqah. Kalau kamu nak solat sendiri masing-masing, nak habiskan solat lebih cepat, niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, kamu solat bersendirian, maka hukumnya batal solat. Yang kedua, batal solat juga. Dah niat mufaraqah, tapi masih lagi ikut imam. Yang ni nombor dua. Yang ni batal solat juga. Dia niat mufaraqah, tapi masih lagi nak ikut imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam sujud, dia sujud. Mana boleh? Kamu tak niat mufaraqah. Betul ke? Kamu niat mufaraqah, tapi kamu ikut dia lagi. Kamu dah putuskan hubungan kamu dengan dia. Kamu tak ikut dia. Tiba-tiba dia rukuk, kamu rukuk. Sengaja kamu ikut pergerakan dia. Tak boleh. Hukumnya haram juga dan batal salat. Jadi dua tanbih ni kena ingat dalam masalah yang disebutkan ni. Kalau kita dah niat mufaraqah, jangan ikut dia lagi dah. Kalau kita tak niat mufaraqah, jangan solat ikut suka kita sendirian. Kita kena ikut pergerakan imam. Ingat nah, itu adalah adabnya bila kita mufaraqah. Baik. Dan persoalan, kalaulah saya ambil pilihan mufaraqah, Ustaz, imam dah berdiri dah. Saya tak habis lagi Fatihah. Sampailah imam bangkit sujud yang kedua, bangkit berdiri tegak. Macam cerita tadi. Macam cerita kita bincang ni. Saya niat mufaraqah. Saya solat bersendirian. Apakah keadaan status solat jemaah saya? Dapat tak pahala jemaah? Orang kita ni soalan ni mesti famous. Dia risau tak dapat pahala jemaah. Bila niat mufaraqah, dia risau tak dapat pahala jemaah. Ramai orang silap sangka, bila kata niat mufaraqah, automatik tak dapat pahala jemaah. Tak, bukan macam tu semua keadaan. Yang ni ramai silap. Saya dah sebut dah berulang kali pada daurah 23 siri yang keberapa sebelum ni. Saya sebut bahawa mufaraqah ni ada dua kan. Satu mufaraqah bi'uzrin, dengan uzur. Satu mufaraqah bi ghairi uzrin, mufaraqah tanpa uzur. Kalau mufaraqah dengan sebab keuzuran, maka hukumnya adalah dapat pahala husulus thawab, dapat pahala macam biasa. Tak terkurang sikit pun. Jangan risau. Jadi kalau kategori ni, kategori orang yang berniat ni, kalau dia sampai imam dah berdiri tegak, dia nak ambil pilihan untuk mufaraqah, maka mufaraqah dia tergolong daripada golongan mufaraqah bi'uzrin, mufaraqah dengan sebab keuzuran. Sebab awal-awal lagi dah, dia diberikan keuzuran oleh syarak untuk dia habiskan Fatihah dengan 3 rukun panjang. Betul tak? Awal-awal sebelum imam berdiri tegak, dia tak habis lagi Fatihah. Sebelum tu dia dibenarkan, diuzurkan oleh syarak
untuk 3 rukun panjang, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bila dia niat mufaraqah dia pun kerana uzur juga. Uzrun, maksudnya dimaafkan. Pada keadaan ni untuk dia mufaraqah, tak ada masalah. Maksudnya jangan risau. Jangan kata, kalau saya mufaraqah, saya kurang pahala ke Ustaz? Tak kurang pahala. Sama juga. Jangan risau. Itu kalau nak ambil pilihan mufaraqah. Katakanlah, mungkin kita ni semua macam, kalau saya mufaraqah Ustaz, boleh saya nak mufaraqah. Tapi saya takut, bila saya mufaraqah ni orang nampak pelik. Yang ni lah selalu alasannya. Saya ni Ustaz, bila mufaraqah, pelik orang tengok. Orang nampak tak suka ataupun nampak macam orang pandang serong. Saya mufaraqah, dia ingat saya ni tak suka kat tu imam tu. Sedangkan saya ni was-was, contohnya kan. Ataupun minta izin bertanya Ustaz. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, apa kadar rukun pendek? Apa kadar rukun yang pendek tu Ustaz? Apa kadar rukun yang pendek? Kadar apa rukun yang pendek? Soalan kedua, macam mana keadaan makmum sekiranya seorang imam mengambil masa yang lama pada rukun yang pendek Ustaz? Terima kasih Ustaz. Apa kadar rukun pendek itu? Maksud dia apa? Kadar rukun pendek tu maksudnya tempoh masa paling lama lah. Paling lama kita boleh berada dalam rukun pendek tu. Itu kalau saya punya kefahaman saya lah soalan ni. Kadar rukun pendek itu. Yang pertama, apa kadar rukun pendek itu? Apa kadar? Kadar rukun pendek maksudnya berapa lama rukun pendek tu kita boleh duduk, berada di situ kan? Itu maksud dia kot. Sebab ni bukan ada kaitan dengan soalan kedua dia ni. Baik. Ulama tak letakkan dhabit. Tak ada dhabit ulama sebut berapa lama rukun pendek tu. Berapa lama rukun pendek tu kita boleh duduk di situ berapa lama tempoh masanya. Tidak ada dhabit yang khusus. Tak ada dhabit yang khusus. Tetapi kalaulah terlalu panjang atau terlalu lama dalam rukun pendek itu, melebihi kadar yang munasabah mengikut uruf. Dia melihat pada uruf. Dia tak melihat kepada kaedah dhabit yang khusus, tapi melihat pada uruf. Urufnya contohnya, dia duduk dalam rukun yang pendek. Contohnya antara 2 sujud. Sampai melebihi kadar tempoh waktu solat tu sendiri. Contoh solat tu 10 minit. Dia duduk dekat antara 2 sujud tu sampai 15 minit, 20 minit. Yang tu orang kata dah melebihi kadar kebiasaan uruf. Maka dia boleh batal solat. Tapi sebahagian ulama kata tak batal. Ada 2 pendapat. Lebih baik kita khurujun minal khilaf. Kita jaga. Guru saya sebut, Syekh Syed Syartud, dia berpegang kepada batal solat kalau kita sengaja memanjangkan rukun pendek. Berapa lama tempoh masa kita boleh panjang rukun pendek dia? Tu saya sebut tadi, kadarnya, tempohnya, dhabit dia iaitu mengikut uruf lah. Keadaan munasabah. Ikut munasabah. Kalau pada saya, kalau dah melebihi kadar tempoh solat tu sendiri, yang tu dah melebihi, dah melampau sangat. Ya, duduk antara 2 sujud sampai setengah jam. Duduk waktu i'tidal sampai 2 jam contohlah kan. Sejam contoh. Macam di Mesir, baca doa qunut. Baca doa qunut waktu i'tidal lah kan. Melebihi sejam kan. Ada imam baca doa qunut sampai sejam. Melebihi kadar tempoh solat tu sendiri. Kecuali kalau solat tu sendiri panjang. Dan kalau qiyam dia panjang tak apa. Tapi rukun yang pendek ni tak digalakkan untuk dipanjangkan. Jangan dipanjangkan. Kalau nak panjangkan pada rukun yang panjang. Tu kata tu. Panjangkan pada rukun yang panjang. Jangan panjangkan pada rukun yang pendek. Baik. Itu kesilapan ramai orang. Itu yang saya faham lah pada soalan ni. Dia tidak ada dhabit yang khusus lah. Tapi kita lebih baik jangan panjangkan bahagian rukun pendek tersebut. Okey, selesai. Baik. Sekarang ni, mana tadi dah? Lupa balik dah. Lupa balik dah tadi. Saya cerita apa tadi? Lupa balik dah. Baik, tak apalah. Saya dah terlepas apa-apa ke? Ada yang tanya ni. Ada soalan lagi kan? Kalau makmum faraqah oleh kerana imam baca ayat panjang-panjang, baca ayat tengok Quran, makmum tidak larat berdiri atau suatu keperluan. Okey. Ni Cikgu Nasdin. Cikgu Nasdin ni pengetua sekolah menengah di Kota Belud, Sabah. Dia alhamdulillah beliau seorang jemaah penuntut ilmu dengan saya di
di Kota Belud dahulu, pernah 2 kali kot tak silap saya. 2 kali saya daurah di sana. Alhamdulillah, dia kerap kali ikut live kita. Terima kasih banyak Cikgu Nasruddin. Dan soalan ni cukup bagus. Bagus Cikgu Nasruddin. Soalan ni cukup baik. Kalau makmum mufaraqah, okey, kerana apa? Oleh kerana imam baca ayat panjang-panjang. Baca ayat, tengok Quran. Ni salah satu masalah lagi ni. Bagus. Makmum tidak larat berdiri atau suatu keperluan untuk urusan kesegeraan. Betul. Ni soalan yang baik. Jadi apa hukumnya Ustaz? Kalau makmum ni dia mufaraqah sebab imam baca solat yang panjang-panjang. Sampai makmum tak larat punya panjang. Mentang-mentang lah. Dia, bila dia baca Quran, bererti dia bukan hafiz lah. Kalau hafiz patutnya tak baca Quran. Kan? Patut tak tengok Quran. Ceroy lah hafiz tengok Quran. Betul tak moderator? Kan? Kalau mengaji dalam Quran, tu yang saya pelik tu. Saya pergi solat tarawih. Imamnya Imam Hafiz. Katanya Imam Hafiz. Tapi tengok Quran. Macam mana tu kalau saya Al-Hafuz? Lain lah. Dia Al-Hafiz. Saya Al-Hafuz. Sekali hafal terhapus. Baik. Jadinya saya ni Al-Hafuz. Kalau tengok Quran, standard lah kan? Sebab saya takut tak apa ke terlekat ke apa kan? Dia orang yang Al-Hafiz. Patutnya tak payah dah tengok Quran. Ini bukan orang tak bukan style ataupun bukan sepatutnya bagi seorang hafiz Quran. Bila kita dah hafiz, sepatutnya kita kena mengulang. Dan kita kena biasakan untuk mengulang mengulang Al-Quran. Sebelum solat biasakan untuk mengulang. Jangan biasakan tengok Quran. Lama-lama tak mengulang, last sekali hilang hafalan tersebut. Yang ni satu ramai orang yang buat perkara macam ni. Tetapi bila dia tak, balik pada soalan tadi. Iaitu, Cikgu Nasruddin kata, dia ni, imam ni terlalu panjang. Tak kira lah, dia buka Quran ke tak buka Quran ke, ada yang panjang pun. Tak buka Quran pun ada yang panjang. Jadi masalahnya, problemnya, bila dah terlalu panjang, menyusahkan makmum. Itu yang Nabi SAW, dalam satu kisah, ya Cikgu Nasruddin ya, ada satu kisah, di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi. Kejap ya. Ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni orang kata boleh kenal lah. Boleh tahu dah semua. Selalu famous sangat sahabat Nabi SAW ni. Nama dia Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sayyidina Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal ni pada satu hari, dia pergi solat berjemaah dengan Nabi. Mu'adh bin Jabal ni. Dia solat berjemaah dengan Nabi. Masa pergi solat berjemaah dengan Nabi tersebut, dia solat isyak dengan Nabi. Dah selesai solat isyak, okeylah. Dia pun balik ke kampung dia, ke kampung halaman dia. Dia balik ke rumah dia, kampung dia. Jadi sampai kat kampung, dia dengan orang kampung lah ni. Cerita dia dengan kumpulan orang kampung. Sampai kat orang kampung nampak dia sampai kat kampung, nampak dia alim lah. Nabi pun kata, Sayyidina Mu'adh bin Jabal a'lamu bil halali wal haram. Orang yang paling alim dalam bab halal dan haram. Sampai kat kampung, orang tolak dia jadi imam, Cikgu Nasruddin. Tolak dia jadi imam. Dia pun tak apalah, dia jadi imam. Masa jadi imam tersebut, Mu'adh bin Jabal ni, dia baca surah Baqarah dalam satu rakaat sampai habis. Ya Rabbi ya Karim. Surah Baqarah tu, satu surah Baqarah. Daripada muka surat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi, sampailah terakhir, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sampai habis tu. Habis surah Al-Baqarah. Komplit surah Baqarah dalam satu rakaat dibaca dalam solat isyak. Ya Rabbi ya Karim. Ada seorang jemaah ni yang ikut belakang Mu'adh bin Jabal, dia baru balik kerja lah, bahasa mudahnya, baru balik kerja. Baru balik kerja ni, dikatakan dia pergi bajak sawah apa semua, dia baru balik petang, malam baru sampai ke rumah, tiba-tiba ada solat berjemaah isyak, dia pun join sekali. Dia solat dengan Mu'adh bin Jabal. Sekali Mu'adh bin Jabal baca panjang. Surah Baqarah berapa juzuk? Last sekali tak tahan kerana terlalu lama. Memang lama sungguh. Surah Baqarah, dalam banyak-banyak surah lain, kenapa nak ambil surah Baqarah? Last sekali dia mufaraqah. Tu kata, itu yang nak ambil cerita sebagai jawapan untuk Cikgu Nasruddin tadi. Dia pun mufaraqah dengan imam tadi. Mufaraqah. Dia mufaraqah dengan Mu'adh bin Jabal. Dia solat bersendirian, dia pun keluar. Lepas habis solat, ada orang report pada Mu'adh. Mu'adh, ada seorang di antara jemaah kamu, namanya Fulan bin Fulan, tengah-tengah kamu solat tadi, dia mufaraqah dengan kamu.
Dia tak ikut kamu sampai habis. Lalu kata Muaz, huwa munafiq. Dia tu munafiq. Yang mufaraqah dengan aku tu munafik. Siapa yang tak ikut aku tadi, yang mufaraqah dengan aku, confirm dia munafik. Pula dah tuduh kawan tu munafik. Kawan tu tak larap diri lama, letih. Takkan sampai tahap begitu. Dia mufaraqah sebab terlalu lama imam pun. Bila tuduh munafik, lelaki tersebut report kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah panggil Mu'adh bin Jabal. Tanya Mu'adh bin Jabal, betul ke kamu baca surah Al-Baqarah sampai habis? Kata, betul ya Rasulullah. Dan sekali Rasulullah kata apa? Ni ayat yang keras daripada Rasulullah kepada imam yang begini. Rasulullah kata apa? Afattan wa anta ya Mu'adh. Afattan wa anta ya Mu'adh. Rasulullah kata apa? Adakah kamu ni pembawa fitnah, wahai Mu'adh? Adakah kamu ni pembawa fitnah, wahai Mu'adh? Diulang banyak kali. Kamu ni pembawa fitnah. Kamu pembawa fitnah. Maksudnya, imam yang memanjangkan solat adalah imam yang fattan, yang membawa fitnah, membawa gangguan, menyusahkan makmum di belakang. Ini peringatan bagi imam-imam yang ada. Jadi, bolehkah kita mufaraqah dengan imam disebabkan imam terlalu panjang? Jawapannya ada dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, karangan Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal. Dalam kitab ni dia kata apa? Dia kata, contohnya dalam kitab Tuhfah, dia nakalkan daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar kata apa? Wa minal uzri. Dia antara mufaraqah dengan sebab uzur. Ni ingat. Mufaraqah dengan uzur maksudnya dapat pahala penuh. Maksud tidak ada masalah, no problem. Kalau kita mufaraqah dengan sebab uzur dibenarkan, maka mufaraqah dia mendapat pahala jemaah macam biasa. Fi jawazil mufaraqati, dalam pengharusan mufaraqah min ghairi karahatin, tanpa ada sebarang hukum yang makruh. Maksudnya tidak ada makruh langsung. Ghairu karahah, tidak makruh langsung. Maksudnya uzuran yang dibenarkan untuk kita mufaraqah dan tidak makruh langsung. Apa dia? Tatwilul imam memanjangkan salat. Jadi kalau Cikgu Nazrin tanya tadi, bolehkah seseorang makmum mufaraqah dengan imam kerana terlalu panjang? Jawapannya boleh, dan mufaraqah dia itu dengan uzur. Maka dia dapat pahala penuh salat berjemaah dan tak kurang sikit pun. Ya, yang berdosanya, yang kurang pahalanya tu imam. Sebab awal-awal dulu saya ada bacakan di awal kitab yang kita baca ni, yang kita guna pada hari yang semalam, iaitu tiga golongan yang Allah tak angkat solat mereka ke langit. Tiga golongan yang Allah tak angkat solat mereka ke langit. Apa dia salah satunya? Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Betul ke? Di awal buka surat tu dia sebut apa dia? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang mengimamkan satu kaum dan kaum tu atau makmum tu tidak suka dengan perbuatan imam tersebut. Maka imam ni salah satu imam yang Allah tak angkat. La tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Allah tak angkat solat mereka di atas kepala mereka walaupun sejengkal. Nampak? Imam yang kurang pahala, makmum tak ada masalah. Ini adalah sebab apa? Perbuatan imam. Okey, lepas daripada kitab Tuhfah ni ada sebut beberapa keuzuran yang lain untuk kita boleh mufaraqah dengan imam. Yang tu panjanglah nak cerita, cuma nak jawab yang Cikgu Nasdin sahaja. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung kitab kita balik. Sambung kitab kita balik. Tak habis lagi. Baik. Tak apa, soalan-soalan ni bagus. Sebab tak tahu kita bila lagi boleh daurah dan boleh tanya soalan. Lepas ni payah dah. Nak tanya soalan, tanya sekarang. Habis daurah ni, tak bolehlah kita nak tanya soalan dah. Wallahualam, kita tak tahu. Okey, tadi saya sebut tadi, kalaulah kita imam dah berdiri ke rukun, berpindah ke rukun keempat, dia masih lagi belum habiskan Fatihah. Dia boleh mufaraqah. Atau yang kedua, dia boleh muwafaqah. Maksudnya dia boleh ikut imam lagi. Tapi kena tambah satu rakaat. Yang ni confirm lah. Kena tambah satu rakaat. Sebab apa? Rakaat tersebut dia telah terlepas dengan imam. Imam dah masuk ke rakaat yang kedua, dia masih lagi rakaat yang pertama. Jadi dia kena tambah lagi satu rakaat.
Iaitu dia nak ikut juga imam, tak nak mufaraqah, sebab takut nanti kalau dia mufaraqah orang pandang serong, maka dia boleh ikut imam, iaitu muwafaqah namanya. Yang ni yang saya tulis ni pada muka surat 12. Muwafaqah dengan imam ni ada dua. Satu dengan qasad, iaitu dia kena niat untuk ikut imam. Yang kedua, semata-mata kita fi'al, iaitu yang kedua dengan fi'al, semata-mata kita ikut pergerakan imam. Macam mana? Iaitu kata pengarang ni, iaitu Syekh Muhammad Ali Al-Khatib, dia kata atau terus mengikuti imamnya, yakni muwafaqah pada ketika imam itu sedang berada. Kalau kita nak ikut imam, boleh. Kat mana imam tu ada, kita ikut dia. Maka ia perlu meninggalkan segala tertib solatnya dan dia perlu mengikuti imam, sama ada pada perbuatan fi'il atau pada niat qasad. Maksud dia kena tinggal lah rukuk, i'tidal, sujud, yang tu semua dah habis dah. Orang kata burn dah. Sebab imam dah bangkit berdiri tegak dah. Ataupun imam duduk tahiyat awal. Ataupun imam duduk tahiyat akhir. Selesai dah, tak ada lah. Maka rukun kita setelah Fatihah tu, rukuk, i'tidal, semua tu kita kena tinggalkan. Maksud kita kena tinggalkan segala tertib solat kita. Dan kita kena ikut imam. Pertama, jika sekiranya imam telah berdiri, makmum perlu mengikuti imamnya dengan qasad. Maksudnya kalau imam lepas sujud yang kedua tu dia bangkit berdiri tegak, dan kita pun masih lagi tak habiskan Fatihah, waktu tu kita kena niat untuk ikut dia balik. Kita kena niat untuk ikut dia. Waktu tu kena lintaskan di hati, aku nak ikut imam balik. Gitu je lah niat dia, tak susah mana pun. Niat aku nak ikut imam semula. Maka dikira ke semua bacaan Fatihahnya yang telah dibaca. Katakanlah dia baca sebahagian Fatihah. Dia baca baru 5 ayat. Imam dah bangkit dah, berdiri tegak rakaat yang kedua. Tak perlu ulang balik tu ayat surah Fatihah, tak perlu ulang balik. Sama ada baca sebahagian ke, baca habis dah ke, tak perlu ulang balik. Bacaan Fatihah dia tu pada rakaat yang dia ada pada waktu tu. Maksudnya Fatihah dia semua tu dikira belaka. Okey? Yang kedua, dengan fi'il, iaitu jika imam sedang berada dalam keadaan duduk, sama ada duduk tasyahud awal atau akhir, makmum perlu mengikuti imamnya dalam bentuk perbuatan fi'il tu. Maksudnya bila imam, kata tadi bila imam berdiri, ni bila imam duduk. Bila imam duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, apa perlu kita buat? Kita tak habis lagi Fatihah. Jawapannya kita kena terus duduk ikut imam. Tak boleh kita terus duduk baca Fatihah, tak boleh dah. Tinggalkan Fatihah, terus duduk dengan imam. Tahiyat awal ke atau tahiyat akhir, tak kira dah. Okey. Iaitu dia kena duduk, perlu mengikuti imamnya dalam bentuk perbuatan, iaitu terus duduk bersamanya dalam tasyahud, dan segala Fatihah yang sempat dibacanya terbatal. Dah dipindah, dah dia tidak ada dalam kedudukan qiyam berdiri, dia dah baca Fatihah dah. Dia sebabkan imam tahiyat awal, tahiyat akhir, dia kena ikut imam. Bila dia turun ikut imam, Fatihah dia tadi yang dia telah yang dia sempat baca ataupun dah habis baca sekalipun, semuanya terbatal, habis. Kalau dia bangkit balik dengan imam, maka dia kena baca Fatihah semula. Okey, kerana sudah berpisah dan terputus dari kedudukan berdiri. Kerana dia asal berdiri, dia turun ikut imam duduk tahiyat. Tak ada pilihan, dia mesti duduk. Kalau tak duduk, dia nak muwafaqah. Mufaraqah dia tak mau, nak ikut juga imam. Maka waktu tu, dia ni dibolehkan. Maka dibolehkan untuk, bukan dibolehkan, maka dia kena duduk dan tinggalkan Fatihah dia. Maka Fatihah dia tu terbatal semuanya. Boleh tak? Kalau nak ikut juga imam. Okey, kemudian, okey, ada lagi sikit. Dia kata apa sini? Iaitu, maka apabila makmum mengikuti imamnya, seperti mana yang telah dijelaskan tadi, lalu imam pun rukuk sebelum makmum tersebut sempat menghabiskan Fatihahnya, diuzurkan juga bagi menghabiskan bacaan Fatihahnya dengan kadar 3 rukun panjang seperti mana penjelasan yang lepas. Contohnya, bila dia duduk tahiyat awal, contoh dengan imam. Imam dah duduk tahiyat awal, dia masih lagi tak habis Fatihah, dia pun duduk ikut imam. Fatihah dah tinggal lah, tak habis lah. Mungkin tak habis, mungkin dah habis.
duduk tahiyat awal. Imam pun bangkit rakaat yang ketiga. Dia pun ikut imam bangkit rakaat yang ketiga. Masa rakaat yang ketiga tu, dia kena baca Fatihah lagi lah. Kena baca Fatihah semula. Tiba-tiba melekat lagi. Maksudnya apa? Dia ni bacaan dia lambat lagi. Kira lambat lah lagi. Baca tergagap-gagap lagi. Bila tergagap-gagap lagi, imam pun rukuk. Dia tak habis lagi Fatihah. Imam i'tidal tak habis lagi Fatihah. Imam sujud tak habis lagi Fatihah. Ni rakaat yang ketiga pula. Ni cerita ni. Maksudnya orang kata masalah yang serupa berlaku pada rakaat yang setelahnya, iaitu rakaat yang ketiga tu. Imam duduk antara dua sujud. Imam sujud yang kedua. Patah balik rakaat yang keempat. Dia masih lagi tak habis Fatihah. Maka diberikan keuzuran juga dengan 3 rukun panjang. Maksudnya, kalau berlaku lagi pada rakaat seterusnya, keuzuran tersebut, diberi keuzuran 3 rukun panjang. Nampak tak? Maksudnya 2 kalilah uzur. Kali pertama, diberi keuzuran. Tak lepas, tak habis. Imam duduk tahiyat awal, dia duduk ikut imam. Kali ketiga, rakaat yang ketiga pun sama juga, tak habis. Sama juga, diberikan keuzuran lagi. Mungkin sebab dia gagap, bukan misal contoh. Dia gagah nak ikut imam juga. Tapi kalau lah kita ada pilihan, mufaraqah lah senang. Faham tak? Sebab apa? Nampak macam pelik lah pula kan. Pelik lah pula kan. 2-3 rakaat dah ni kan. 2-3 rakaat dah. Yang orang kata terlepas dengan imam ni. Lebih 3 rukun panjang. Nak kata parah juga ni. Nyakit ni. Kemudian, maka jika dia mengikuti imam itu, sama ada dengan perbuatan fi'il atau dengan qasad, yakni niat, maka makmum itu perlu menambah 1 rakaat lagi setelah imam yang memberi salam. Dia kena tambah 1 rakaat lagi. Boleh nak? Sebab tadi kira rakaat pertama dia dah burn lah. Tak ada lah. Sebab dia ikut imam pada rakaat imam yang seterusnya. Dia ikut imam pada rakaat imam yang seterusnya. Jadi dia nak ikut imam juga, dia kena tambah lagi 1 rakaat. Baik. Jika makmum ingin meneruskan solat, mengikuti tertib solatnya sendiri, tanpa berniat mufaraqah, maka batal solatnya sekiranya dia sengaja atau mengetahuinya. Saya dah sebut dah tadi. Kalau kita nak solat sendiri, kena niat mufaraqah dulu. Barulah solat sendiri. Ini tak niat mufaraqah, solat sendiri, batal solat. Ataupun niat mufaraqah, ikut imam lagi, pun batal solat juga. Jikalau tidak sengaja, maka tidaklah batal. Akan tetapi terbatallah apa yang dibaca dan dilakukan sebelumnya di rakaat tersebut ini. Kerana ia dianggap percanggahan yang terlalu keterlaluan. Fuhsyul mukhalafah dengan imam. Kalau dia tak ingat ataupun tak sengaja, dia sujud dulu, dia tersilap sujud dulu sebelum imam, maka dia dianggap tak sengaja. Maka bila tak sengaja ni, semua rakaat yang dibaca tadi, orang kata terbatal. Nampak tak? Contohnya kan, imam dah bangkit ke rakaat yang kedua dah. Dia masih lagi tak habiskan Fatihah. Tiba-tiba dia nak rukuk juga. Rukuk, i'tidal, sujud. Dia buat juga. Mana boleh buat macam tu? Kalau dia buat macam tu dengan sengaja, dia tahu, maka batal solat dia. Dia batal solat dia. Tapi kalau dia tak tahu, maka rakaat tersebut dikira apa? Dikira burn lah, tak dikira. Dia kena tambah lagi 1 rakaat. Kalau tanpa sengaja. Baik, baik. Begitu juga sekiranya imam telah mendahuluinya hingga ke rukun kelima. Sedangkan hingga di saat sekarang makmum belum berniat mufaraqah dan berpisah atau muwafaqah mengikutinya. Maka batalah solatnya jika dia tidak mengetahuinya dan sengaja. Dalam ibarat ni sebut, Busyulakan yang sebut, wa in talabbasal imamu bil khamisi wa huwa ila al-an lam yanwi muwafaqatahu wala mufaraqatahu batalat salatuhu in alima wa ta'ammad. Ingat, kalaulah imam dia dah bangun berdiri tegak dah, kita tak habis baca Fatihah lagi, dia dah berdiri tegak, rukun sujud yang kedua dia bangkit, berpindah kepada qiyam, berdiri tegak. Waktu ni kita kena buat pilihan dah, sama ada nak mufaraqah atau nak ikut imam lagi. Kena buat pilihan dah. Tapi kalau tak buat pilihan, sampai imam dah rukuk dah. Rukuk tu kira apa? Rukuk rakaat yang kedua lah imam ni, dikira rukun kelima dah. Bukan rukun keempat. Qiyam tu rukun keempat, rukuk tu rukun kelima dah. Bila imam rukuk, dia tak buat pilihan. Nak mufaraqah atau muwafaqah. Niat ikut imam lagi ke nak mufaraqah?
maka batal solat dia. Dapat batal solatnya. Jikalau sengaja dan juga dia tahu hukumnya. Jangan buat macam tu ya. Boleh batal solat kalau sengaja dan tahu hukumnya. Baik nah. Jadi kena buat pilihan. Masa imam dah berpindah ke rukun keempat tu, kena buat pilihan dah. Sama ada nak mufaraqah atau muwafaqah. Segala hukum di atas adalah bagi makmum yang muafiq, iaitu makmum yang memperolehi kadar waktu yang cukup bersama imamnya sewaktu qiyam berdiri, bagi menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan mengambil kira tempoh bacaan yang sederhana, bukan kadar bacaan imam maupun kadar kelajuan bacaannya sendiri, atas pendapat yang kuat. Okey? Baik. Ini semua ni perbincangan untuk yang muafiq. Seterusnya, makmum yang masbuk. Yang ni yang terakhir. Adapun makmum yang masbuk, iaitu makmum yang tidak memperolehi kadar waktu yang cukup bersama imamnya sewaktu qiyam berdiri bagi menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan mengambil kira tempoh bacaan yang sederhana, maka hukumnya seperti berikut. Kalau makmum ni, dia sampai-sampai tu memang tak cukup waktu. Dia sampai-sampai tu dah tengah-tengah dah. Imam nak rukuk dah, contoh. Ini berlaku selalulah kat kita. Masbuk ni selalu sangat kita ni masbuk. Kan? Bukan duk main awal sangat pun, selalu masbuk. Sampai-sampai tu imam nak rukuk dah. Ataupun hampir kepada rukuk. Allahu Akbar. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam buat Allahu Akbar. Masbuk lah tu. Kan? Masbuk. Tak sempat habiskan Fatihah. Sempat baca Fatihah 1, 2, 3 ayat je. Baik, makmum masbuk ni mudahlah sikit. Iaitu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kita tengok hukum berkaitan masbuk. Dia kata apabila imam telah rukuk. Yang ni bicara kita tentang masbuk. Yang muafiq dah habis dah. Ya. Apabila imam telah rukuk, sedangkan dia masih lagi membaca Al-Fatihah. Imam telah rukuk, dia masih lagi baca Fatihah. Maka wajiblah dia mengikuti imam tersebut. Dan jangan lagi meneruskan bacaan Fatihahnya. Bila imam dah baca Fatihah, bila imam dah rukuk, kita masih lagi baca Fatihah, tinggalkan Fatihah kita, tinggalkan. Baik nah? Dalam kitab Fathul Alam, Syekh Abdullah Al-Jardani dia kata, wa idza raka'al imam. Ni saya ambil contoh nah, dalam kitab ni. Wa idza raka'al imam. Bila imam tu telah rukuk. Nampak tak? Qata'al masbuqu qira'atahu. Maka masbuk, orang yang masbuk ni kena berhentikan, putuskan bacaan Fatihah dia. Kena berhentikan, stop. Terus ikut imam. Jangan lagi nak habiskan bacaan Fatihah dia, jangan. Ramai saya tengok, gagah nak perhabis baca Fatihah dia. Gagah nak perhabis juga. Padahal tak perlu pun perhabis. Kamu tu masbuk. Baki Fatihah kamu tu ditanggung oleh imam. Yang kamu gagah-gagah tu buat apa? Iaitu, kata Syekh Abdullah Al-Jardani kata, Qata'al masbuqu qira'atahu. Masbuk kena potongkan, kena berhentikan bacaan dia. Kena berhentikan bacaan dia, kena stopkan bacaan dia. Wa raka'a ma'ahu, dan rukuk bersama dengan imam. Li ajli tahsili raka'ah. Bertujuan untuk mendapatkan rakaat tersebut dengan imam. Kenapa kena putuskan Fatihah? Sebab Fatihah ditanggung oleh imam. Kenapa kena turun rukuk ikut imam? Kerana kalau kamu tak dapat rukuk dengan imam, kamu tak dapat rakaat tu dengan imam. Boleh faham tak? Kenapa kena putuskan Fatihah? Kerana Fatihah ditanggung oleh imam. Kenapa kena rukuk terus ikut imam? Kerana kalau kamu tak rukuk dengan imam, kamu tak dapat rakaat tu dengan imam. Okey? Wasaqata anhu baqiha, maka gugur baginya yang berbaki daripada Fatihah. Ayyul Fatihah, ya ini Fatihah lah. Gugur baginya, baki Fatihah, litahammulil imami lahu, dan imam menanggung bagi kamu akan Fatihah kamu. Kama tahammala anhu jami'uha law adrakahu raki'an. Seperti mana dia boleh tanggung semua sekali kalau kamu nampak dia tengah rukuk. Contoh, kita masuk salat, nampak imam tengah rukuk dah. Bukan nak rukuk dah pun. Kita pun Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, rukuk ikut imam, sempat tamak ninah dengan dia. Maka kita kena terus rukuk dengan dia. Kena baca Fatihah tak walaupun satu ayat, tak payah. Saya tengok ada orang bila dia masuk dalam solat, dia dah nampak dah imam tu tengah rukuk.
dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Imam pun mungkinlah yang tunggu untuk dia. Ni imam kena ingat. Kalau kita sedar, ini ada satu perbahasan daripada kitab bab solat berjemaah. Tapi kita bincang lain kali lah. Itu kena bincang khusus tentang fiqh solat berjemaah lah pula. Panjang cerita dia. Iaitu sunat bagi imam intizarul makmum. Menunggu makmum yang baru masuk ni untuk takbiratul ihram. Khususnya dalam rukuk. Ataupun waktu tahiyat akhir. Faham tak? Dalam rukuk untuk mendapatkan rakaat. Tahiyat akhir untuk mendapatkan jemaah. Contohnya, bila kita rukuk, kita dengar pintu sliding door. Sliding door masjid kan, ada sliding door bunyi keregang. Ada dengar orang masuk. Kita tengah rukuk, kita imam waktu tu. Maka sunat bagi kita intizar. Kita tunggu makmum. Tunggu makmum. Agak-agak kadar makmum tu angkat takbir, sempat rukuk dengan kita. Angkat takbir, sempat rukuk dengan kita. Janganlah pula bila dengar buka tu, lagi dia nak bangkit. Ini kira orang nak berdajal makmum pula dah. Kan? Yang ni mesti Pak Long tu. Pak Long tu memang suka duduk lewat. Aku kali ni memang tak nak bagi can kat dia. Tak nak pasal. Pak Long tu buka-buka pintu, dia pun Sami Allahu liman hamidah. Pak Long tu kan, leceh semua. Tak dapat, dia kata. Contoh dia kan. Contoh dia kata, tak guna tu imam, sengaja berdajal aku. Kan? Jangan macam tu. Kita dah dengar orang baru masuk, kira kita nak selamatkan dia. Kita nak tolong dia bagi dapat rakaat tu dengan kita. Maka kita tunggu sekejap. Agak-agak kadar dia sempat takbir, rakaat ihram dan rukuk dan tamakninah dengan kita. Boleh faham tak? Ni ramai orang. Tapi ada pula satu masalah. Bila imam tunggu dia pula buat main-main. Faham tak buat main-main ni macam mana? Bila imam rukuk, dia tahu makmum ni baru sampai, dia pun tunggu makmum ni. Makmum ni pula siap pula dengan dia lipat pula kem dekat. Lipat kem dekat. Dah lagi lipat kem dekat. Yang tu imam duduk tengah rukuk. Tu imam kata celaka budak ni. Celaka orang tu orang ni kata. Orang duduk tunggu dia boleh lipat kem dekat pula dah. Ada macam tu. Bila kita nampak tu imam tu tengah rukuk, cepat-cepatlah takbir. Ni duduk lipat kem dekat dulu lagi. Tak habis-habis lipat kem dekat. Ada pula yang bila masuk solat, usalli. Dan lagi nak usalli. Takbir terus dah Pak Long. Takbir terus. Dia duduk tunggu tu. Ni dah dia duduk usalli. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Yang tu imam dah tengah rukuk. Duduk tunggu dia. Dalam hati kata, apalah qul a'udhu birabbin nas. Tak habis-habis lagi ni. Nampak tak? Ini ada jadi penyakit ni. Tu imam tunggu dia. Yang dia pula buat lewat-lewat. Ada macam tu. Kemudian bila takbir pula Allahu Akbar, dibaca Fatihah. Tak boleh dah. Imam dah rukuk. Imam kita dah dapati imam tengah rukuk. Tinggalkan Fatihah semuanya. A'udzubillah. Tak payah baca. Bismillah. Tak payah baca. Apa pun tak payah baca. Terus rukuk ikut imam. Untuk mendapatkan rakaat tersebut dengan imam. Boleh faham tak? Okey, baik. Selesai. Okey. Jadi, mana tadi? Atau, yang ni perbahasan kedua. Atau mendapati imam sedang dalam keadaan rukuk, maka wajib juga ia mengikutinya dan gugur baginya Al-Fatihah. Sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Tengoklah. Ada keseluruhan Fatihah, gugur. Macam saya sebutkan tadi. Macam disebut oleh pengarang ni. Kita masuk-masuk, imam dah rukuk dah. Gugur habis semua Fatihah kita. Tak perlu baca walaupun satu ayat. Semua imam tanggung. Ataupun kita masuk-masuk, imam tak rukuk. Dan sempat kita baca 3, 4, 5 ayat. Maka kita baca setakat mana yang sempat. Maka baki ayat tu ditanggung oleh imam. Selesai nah? Dan makmum dikira mendapat rakaat tersebut akan tetapi dengan 3 syarat. Ingat nah? Makmum dia dapat rakaat tersebut dengan 3 syarat. Dengan apa? Dengan 3 syarat. Ni penting ni, 3 syarat ni. Ramai orang yang dia tak baik. Ya, kejap ya. Istiflah. Kejap ya. Mana dia ni?
Okey. Ini. Hmm. Okey, baik. Dia kata pengarang ni, dia kata apa? Makmum itu, makmum yang masbuk itu sempat melakukan, dia ada 3 syarat. Kalau seseorang makmum yang masbuk, dia nak ikut imam, nak dapat rakaat tu dengan imam, dia kena ada berapa syarat? Ada 3 syarat dia kena ada. Pertama, makmum yang masbuk itu sempat melakukan tamakninah bersama imam dengan yakin. Tamakninah bila? Waktu rukuk tu. Semasa rukuk tu. Dia sempat melakukan tamakninah dalam rukuknya. Boleh tambah dah tu. Dalam rukuknya tu. Dalam rukuk tu dia sempat tamakninah bersama imamnya dengan yakin. Apa maksud dengan yakin? Maksudnya dia mesti yakin tamakninah dengan imam. Dia sebut dalam kitab saya ni, Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Iaitu, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dia kata, tudrikur raka'atu. Saya baca sikit daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tudrikur raka'atu, maka didapati rakaat. Didapati seseorang itu rakaat. Seseorang tu dianggap mendapat satu rakaat dengan imam. Biidraki ruku'iha ma'al imam. Dengan syarat dia mendapat rukuk dengan imam. Okey? Syarat nak dapat rakaat dengan imam, mesti kena rukuk dengan imam. Yang ni biasa, semua orang tahu. Semua orang faham dah ni. Sebab hadis Nabi kata, man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapat rukuk dengan imam, bererti dia sudah mendapat rakaat dengan imam. Selesainya, jadi dia mesti rukuk dengan imam, baru dapat rakaat. Okey. Kemudian, dia sebut sini, bisyartin, dengan syarat. Ni dalam kitab apa? Bughyatul Mustarsyidin. Ayyukabbira takbirataini. Dia mesti takbir 2 kali. Awwahidatan wa yanwil bihal ihramu faqat. Nampak tak? Syarat dia yang tak ada dalam ni. Saya tak masuk dalam ni. Ada depan ni ada. Tapi tak apalah. Depan ni, tak silap saya letak pada ujung tu. Iaitu perihal takbiratul ihram bagi makmum yang masbuk, muka surat 16. Pada muka surat 16 ada perbincangan. Iaitu, dia sebut sini, syarat dia kena takbir berapa kali? 2 kali. Satu untuk takbiratul ihram, satu untuk takbir intiqalat. Atau kalau kamu nak takbir, boleh. Takbir sekali saja. Takbiratul ihram saja. Jangan takbiratul ihram, itulah diniatkan juga untuk takbir intiqalat. Tak boleh, batal solat. Allahu Akbar, terus rukuk. Contohlah kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu diniatkan untuk takbiratul ihram berserta takbir intiqalat. Batal. Tak sah. Jadi sama ada baca 2 takbir ataupun 1 takbir dengan niat takbiratul ihram. Baik. Kemudian, wa yutimmuha wa huwa ilal qiyami aqrab. Kemudian, dia sempurna takbiratul ihram tu semasa dia berdiri. Faham tak? Allahu Akbar. Masa dia berdiri. Baru rukuk. Allahu Akbar. Jangan Allah. Nampak tak? Sampai rukuk. Sampai dah rukuk dah tu. Sampai dah rukuk. Akbar. Rukuk tu baru akbar. Maka hukumnya adalah tidak sah. Batal. Ramai silap ni. Allahu Akbar. Masa rukuk tu. Masa rukuk tu baru habis takbiratul ihram dia. Maka tak boleh, hukumnya haram. Hukumnya batal salat. Dia mesti Allahu Akbar. Kemudian barulah rukuk. Nampak tak? Jangan habiskan takbiratul ihram dia semasa dia rukuk atau hampir kepada rukuk. Nampak tak? Tak boleh Itu kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian ni baik syarat dia pula. Wa yatma'innu ma'ahu yaqinan. Dia kena tambah, iaitu dia tamakninah dengan imam dengan yakin. Maksud mesti tamakninah dengan yakin. Yakin dapat tamakninah dengan imam. Nampak tak? Yakin dapat tamakninah dengan imam. Okey. Kemudian pengarang ni sebut falau syakka fi tama'ninati qabla irtifa'il imam bal awzannaha. Dia kata sini. Katakanlah kita
rukuk dengan imam. Kita rukuk dengan imam, terus rukuk. Okey. Kalau kita yakin betul-betul dapat tamakninah, 100% Ustaz, yakin saya dapat tamakninah. Okey, dapat rakaat. Tapi kalau contohnya, dia syak. Syak ni apa? 50-50. Bila dia rukuk, ikut imam, masa rukuk tu, aku ni dapat dah rakaat dengan imam. Sebab imam takbir dah. Sami'allahu liman, bukan takbir. Baca sami'allah lah. Sami'allahu liman hamidah. Nampak tak? Dia rukuk ikut imam. Allahu Akbar, dia pun rukuk. Imam rukuk, dia pun rukuk. Kemudian masa dia nak rukuk tu, imam sebut Sami'allahu liman hamidah. Dia tak tahu sempat tak tamakninah dengan imam. Sebab takut nanti kok berselisih ke tengah jalan kan. Tak sempat tamakninah. Maka kalau dia berlaku syak, kalau dia syak, qabla irtifa'il imam, sebelum imam angkat kepalanya, bal au dhannaha, ataupun dia menyangka, dia sangka macam dia dapat tamakninah, rasa-rasanya lah, sangkaan kuat dia dapat, dia kata lam tuhsab raka'atuhu fil azhar, maka tidak dikira rakaatnya itu pada pendapat mazhab Syafi'i yang lebih kuat, iaitu azhar. Mengikut pendapat kata yang azhar, tak dapat rakaat tu. Kalau dia syak atau dia sangkaan dia macam dapat, sangkaan kuat dia macam dapat, tapi tak yakin. Kalau tak yakin, bahasa mudahnya, kalau tak yakin, kira tak dapatlah rakaat tersebut. Mesti tamakninah dengan yakin. Okey? Dengan yakin. Wasani, pendapat yang kedua kata, ni pendapat mazhab Syafi'i yang lemah. Tuhsabu, dapat rakaat. Maksudnya pendapat kedua kata, kalau dia syak atau dia sangkaan kuat dia dapat, dia tak yakin. Dia rasa kuat, perasaan saya rasa kuat, dapatlah Ustaz. Ataupun dia syak, dapat ke tidak? Pendapat kedua kata, dikira dapat rakaat tu. Baik, takbir lagi nah. Kita tengok di hujung ni. Li'annal asla baqa'uhu fihi. Kerana asalnya, dia masih lagi kekal dalam rakaat, dalam rukuk tersebut. Asalnya, dia kekal dengan imam. Cuba kita tengok balik. Masa imam rukuk, dia pun rukuk. Bila dia rukuk ikut imam, asalnya dia sempat rukuk dengan imam. Cuma yang dia ragu-ragu tu adalah sempat tamakninah ataupun tidak. Yang dia ragu-ragu tu, syak tu, sempat tamakninah ataupun tidak. Maka kata pengarang kitab ni, asalnya adalah dia masih lagi kekal dalam rukuk tu dengan imam. Maksudnya dia masih lagi mutamakninah dengan imam. Asalnya. Qalahu fi nihayah. Dan inilah pendapat yang disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli. Bal naqal al-Mahalli, bahkan dinakalkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, anil kifayah, daripada kitab Al-Kifayah, anna aktsara al-a'immah, bahawa kebanyakan para imam dalam mazhab Syafi'i, qailuna, berpendapat, bi'adam istirati tama'ninatil ma'mumi, tidak disyaratkan tamakninah makmum qabla raf'il imam, sebelum imam mengangkat kepalanya, minar rukuk, daripada rukuk, wa fi dzalika fushatun, dan dalam masalah itu ada keluasan. Yang ni lah saya nak sebut ni. Okey, tak sebut dalam ni, saya tak masukkan dalam ni, kerana insya-Allah nanti lepas ni saya akan masukkan terjemah ibarat ni, cukup bagus. Dalam kitab Bughatul Mustashidin kata, Imam Mahalli kata, dinakalkan daripada perkataan imam-imam yang besar, dia kata kebanyakan imam-imam mazhab Syafi'i berpendapat, tidak ada yang berpendapat tidak disyaratkan tamakninah dengan imam makmum yang masbuk ni, tak syarat tamakninah dengan imam. Maksud ini pendapat kedua. Pendapat yang rajih, yang kuatnya, syarat kena tamakninah dengan imam. Tetapi ada sebahagian ulama yang lain yang ramai juga, bukan sikitnya, aktsarul a'immah, kebanyakan para imam berpendapat bahawa tidak disyaratkan tamakninah makmum dengan imam sewaktu rukuk tu. Waktu rukuk tu tak syarat tamakninah sebelum imam mengangkat kepala. Tak syarat. Mereka tak berpegang kepada tidak mensyaratkan. Dapat je rukuk dengan imam, sama ada dapat tamakninah ataupun tidak, dikira dapat rakaat dengan imam. Nampak tak? Maka di sini ada dua pendapat. Satu kata syarat kena ada tamakninah, satu kata kena ada tamakninah. Biasa kita dengar kena tamakninah lah. Yang itulah kita pakai sampai hari ni. Cuma rupa-rupanya ada pendapat yang lain. Wa fi dzalika fushatun. Inilah yang paling penting sekali.
seorang ulama bila dia nak fatwa, dia kena bagi keluasan fiqh kepada orang awam. Saya pesan pada semua hari ni, kadang-kadang kita tak boleh nak tekan sangat ke orang awam. Orang awam tak tahu pun. Bila dia rukuk dengan imam, kan ramai orang awam hari ni, dah jadi umum balua. Ramai orang buat macam ni dah. Bila imam rukuk, dia pun ikut imam rukuk. Dia tak tahu sempat tamakninah ataupun tidak, dia pun tak tahu. Last sekali, bila dia habis solat dengan imam, dia habis solat. Dia tak tambah pun. Padahal mungkin tadi kita tengok, dia tak sempat tamakninah dengan imam. Jadi lalu kita nak marah dia tak? Kita kata, Pak Long tak boleh buat macam ni Pak Long. Tadi Pak Long rukuk dengan imam, Pak Long tak sempat tamakninah tau. Pak Long kena tambah 1 rakaat lagi. Patutnya tak dapat rakaat tu. Pak Long tak dapat rakaat tu. Jangan kita terlalu syadid sangat dengan orang awam. Kita kena bagi keluasan sikit. Kata pengarang ni, wa fi dzalika fushatun. Dalam masalah ini ada fushah. Fushah ni apa? Dia ada kelonggaran. Kita kena tasamuh lah dengan manusia. Bukan dia buat benda yang haram. Dia hanya khilaf, masalah khilaf dalam mazhab Syafi'i. Sama ada dapat tamakninah ataupun tidak, yang tu ada keluasan fiqh. Tetapi kalau kita dapat tamakninah dengan imam, tu lagi baik. Kita ikut pendapat yang rajih daripada mazhab, itu lebih afdal. Boleh tak? Baik. Yang kedua, imam itu layak untuk menanggung Fatihah makmumnya. Lalu terkeluarlah dari syarat kelayakan menanggung Fatihah itu imam yang berhadas atau berjunub, maka kedua-duanya itu tidak layak untuk menanggung bacaan makmumnya. Nampak tak? Syarat kedua, imam tu bukan imam yang berhadas atau imam yang berjunub. Kalau imam tu berhadas atau berjunub, kita rukuk dengan dia, tak dapat rakaat tu dengan dia, tak dapat. Lepas solat tu kita dengar, tu imam tu pegang mic, dia kata, minta maaf tuan-tuan semua, saya tadi ni terlupa nak ambil uduk, dia kata. Kita ikut dia tadi, rukuk ikut dia, kan? Dia rukuk, kita pun rukuk. Patutnya dia tanggung Fatihah kita. Habis-habis solat, rupa-rupanya dia ni berhadas, contohlah kan. Dia berhadas besar. Ataupun dia ni tak mandi junub, contohlah kan. Maka tak dapat rakaat tu, kita tak dapat rakaat tu dengan dia. Boleh tak? Tak dapat. Dan yang ketiga, dan ianya tidak berlaku pada rakaat yang ditambah. Misalnya rakaat kelima. Contoh misal begini. Apa maksud yang ketiga ni? Imam ni, dia masuk, imam ni, dia solat patut 4 rakaat. Dia sangka baru 3. Padahal cukup dah 4. Dia pun pergi tambah 1 lagi rakaat. Tak apalah. Kaedahnya apa? Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita ragu-ragu, kita syak, aku ni solat 4 ke 3, 3 ke 4, kita ambil yang kurang tambah 1. Faham tak? Ni kaedahnya, kita dah belajar selalu kan. Bila kita solat, aku ni 3 rakaat ke 4, ambil yang 3, tambah 1 rakaat lagi. Jadi kalau tambah 1 rakaat lagi, ujung sekali kita kena sunat sujud sahwi. Betul tak? Sunat sujud sahwi. Makanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sujud sahwi tu untuk apa? Kalau sekiranya cukup, katalah memang betul-betul 3. Kita tak tahu 3 ke 4, ragu-ragu ni. Kita ambil 3 tambah 1. Katakanlah cukup. Maka sujud sahwi tu kerana lupanya, lalai yang kita dalam solat. Tapi kalaulah betul-betul cukup 4, jadi 5 rakaat. Mana dah solat 5? Tapi sebab kita tak tahu, kita tak sedar, maka sujud sahwi itu menampung kesilapan kita, iaitu dengan menambah rakaat. Nampak? Kita tak sengaja tambah rakaat. Kita ikut apa yang Nabi ajar, iaitu ambil yang 3, ambil yang kurang, tambah 1 lagi. Jadinya imam ni, dia pegang keyakinan dia. Makmum kata cukup dah 4, dia kata tak cukup lagi. Dia pun tambah 1 lagi. Makmum yang belakang ni tak boleh ikut dia. Ni dalam kitab fiqh sebut. Makmum dia belakang, kalau dah yakin cukup 4, jangan ikut imam. Jangan ikut imam tu. Imam dah tambah rakaat yang kelima, jangan ikut dia. Pada i'tiqad kamu dah cukup 4. Pada dia tak cukup lagi. Ikut suka dia lah. Tak boleh salah kat dia. Kita dah tegur dah, dia tak mau dengar juga. Ikut suka dia lah. Dia pun tambah rakaat yang kelima. Kita jangan ikut dia. Habis tu kalau tak ikut dia, nak kami ni macam mana kat belakang? Nak mufaraqah ke macam mana? Kata para ulama, ada 2 pilihan. Mufaraqah pun boleh. Yang keduanya, tunggu dia pun boleh. Kalau imam, dia bangun rakaat yang kelima. Okey, rakaat kelima. Kita tegur dia. Subhanallah, contohnya. Subhanallah. Dia tak duduk juga. Dia tetap teruskan solat dia. Berdasarkan keyakinan dia.
Maka waktu tu, kita duduk tahiyat kita. Jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Dah kita yakin, cukup 4. Dan kita ada 2 pilihan. Mufaraqah, bagi salam. Selesai masalah. Niat mufaraqah, kemudian bagi salam. Jangan tak niat mufaraqah, bagi salam pula. Batal solat. Niat mufaraqah dulu, baru bagi salam. Yang kedua, boleh tunggu. Tunggu waktu tahiyat, sampai dia duduk tahiyat balik semula, dan bagi salam serentak dengan dia. Pun boleh juga. Ini disebut dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Baik, nah? Okey, baik. Katalah imam tambah rakaat yang kelima tu. Datang makmum yang masbuk. Ini cerita nombor 3 ni. Datang makmum yang masbuk. Diikut imam ni pada rakaat yang kelima tu. Maka, lepas solat, barulah orang beritahu kat dia. Yang kamu ikut imam tadi sebenarnya, rakaat imam yang kelima. Rakaatun zaidah, rakaat yang ditambah. Maka tak dapat rakaat tu dengan imam. Makmum masbuk ni tak dapat rakaat tu dengan imam. Baiklah, selesai. Jika terkurang segala syarat yang dinyatakan tadi, maka makmum tersebut dikira tidak mendapat rakaat bersama imam. 3 syarat ni kalau terkurang 1, tak dapat rakaat dengan imam. Selesai, ya? Kesemua di atas, sekiranya makmum yang masbuk itu tidak disibukkan mendahulukan dengan melakukan perbuatan sunat yang lain. Contoh, doa iftitah ta'awuz. Maksudnya masbuk ni, orang masbuk, bila walaupun dia masbuk, dia tahu Fatihah dia tak cukup, masa tak cukup untuk habiskan Fatihah, dia tetap kena teruskan Fatihah, kena baca Fatihah terus. Dan tak boleh dia baca doa iftitah ke, baca ta'awuz ke, tak boleh. Dia tak boleh baca. Maka kata pengarang, jika makmum yang masbuk itu sibuk melakukan perkara yang sunat, atau berdiam, atau mengulangi ayat, sedangkan dia mengetahui bahawa kewajipan baginya pada saat itu adalah membaca Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah dengan kadar huruf yang telah dibaca daripada sunat yang dia telah sengaja didahulukan tadi. Atau kadar tempoh diamnya berdasar sangkaannya membuat anggaran. Ini adalah kerana kecuaiannya secara umum dengan berpaling daripada perkara yang fardu kepada yang sunat. Tidak meraihkan keutamaan awaliyat. Hatta sekalipun disunatkan untuk membaca doa iftitah dan ta'awuz kerana dia menyangka bahawa dia sempat untuk membaca Fatihah sehingga habis, sedangkan imam telah rukuk sebelum dia menghabiskannya, maka keadaan itu sudah menyalahi sangkaannya. Baik. Macam ni. Ini adalah situasi, iaitu makmum yang masbuk ni bila dia masuk Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Ada 2 keadaan. Makmum ni yakin yang kalau dia yakin bahawa Fatihah masa tersebut tak cukup untuk menghabiskan Fatihah. Tapi walaupun dia tahu tak cukup, dia tetap baca benda yang sunat. Dia baca doa iftitah, dia baca ta'awuz. Last kali baru dia baca Fatihah. Masa dia baca Fatihah tu dan 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Imam berrukuk. Allahu Akbar. Maka dia ni kena cover balik. Maksudnya apa? Dia kena cover balik. Dia kena ganti balik masa yang dibaca sunat tadi dengan bacaan Fatihah. Maksud dia apa? Tadi kan dia dah buang masa awal-awal tadi, awal solat dia tadi, dengan baca doa iftitah, baca ta'awuz. Last kali, dia sempat baca Fatihah 1 ayat je. Kalau dia tak baca doa iftitah, ta'awuz, dia boleh baca bukan 1 ayat, dia boleh baca 4 ayat. Contoh, misal. Dia boleh baca 4 ayat. Ni anggaran lah, anggapan dia. 4 ayat. Maka dia kena baca lagi 3 ayat. Kalau tak baca 3 ayat ni, tak sah. Tak sah solat dia. Dia tak boleh rukuk ikut imam. Dia kena ganti balik. Tu sebab nak pesan pada semua, nak selesaikan masalah ni, tak mau pening-pening kepala. Lepas kita takbirnya, terus kita baca Fatihah. Sama ada kita masbuk ke, muafiq ke, dah tahu kita dah terlewat, kita bukan datang daripada awal-awal takbir, kita dah datang tengah-tengah solat dah, imam tengah baca Fatihah ke, tengah baca surah ke, kita jangan lalai lagi. Kita kena terus baca Al-Fatihah. Jangan lagi baca yang sunat. Lagi-lagi bila imam dah baca surah. Kita sampai-sampai tu imam tengah baca surah. Terus kita baca Fatihah. Tinggalkan yang sunat semuanya. Sama ada kita muafiq atau masbuk, tinggalkan. Selesai masalah. Jangan buat masalah ni. Iaitu disibuk baca doa,
iftitah, last sekali, dia walaupun dia masbuk, tak cukup masa untuk baca Fatihah, bukan alasan dia boleh baca doa-doa yang sunat ataupun perkara-perkara sunat yang lain. Ini saya ringkaskan sajalah sebab masa kita dah lewat ya. Baik. Lalu dia kata sekiranya dia membaca Fatihah dengan kadar dari bacaan sunatnya, jika sempat rukuk beserta tamakninah bersama imamnya, maka dikira mendapat rakaat. Kalau dia sempat rukuk dengan tamakninah dengan imam, kira dapat rakaat. Okey? Tekan tadi, dia baca doa iftitah. Dia baca a'udzubillah. Dia tersilap pergi baca, last kali Fatihah dia sempat baca satu ayat aja. Hanya sempat baca satu ayat aja. Kalau dia tak baca doa tadi, yang sunat-sunat tadi, dia boleh baca 4 ayat. Maka dia wajib baca 4 ayat. Ganti balik masa yang dia telah dibuang tadi. Kalaulah dia baca sampai 4 ayat, dia sempat rokok dan tamakninah dengan imam, dia dapat rakaat. Akan jika tidak sempat. Akan tetapi kot. Okey? Akan tetapi, jika tidak sempat mendapat rukuk beserta imamnya, maka terluputlah rakaat tersebut. Katalah dia kena habiskan 4 ayat juga. Dia dah tersilap baca doa iftitah. Dia kena habiskan 4 ayat juga. Masa nak habis 4 ayat tu, imam daripada rukuk i'tidal dah. Imam tengah rukuk i'tidal dah. Maka tak dapat rukuk dengan imam. Maka terluputlah rakaat itu. Maka ketika itu, apa perlu dibuat? Ia masbuk. Maka ketika itu yakni makmum yang masbuk itu perlu terus mengikuti imamnya dalam rukun seterusnya, iaitu i'tidal. Kalau imam tu tengah i'tidal, terus ikut dia i'tidal. Faham tak ni? Jangan rukuk lagi dah, tinggalkan. Orang kata dia kena terus ikut imam waktu i'tidal. Maka dia kena tambah 1 rakaat lagi. Tengok nanti. Dengan meninggalkan rukuknya, tinggalkan rukuk dia. Tak boleh rukuk dah. Sebab apa? Tak dapat dah rakaat tu dengan imam. Lalu dia perlu untuk menambah 1 rakaat setelah imam memberi salam. Kerana rakaat tadi sudah pun terluput. Dia kena tambah 1 lagi rakaat. Sebab rakaat tu dah terluput. Habis dah. Yang ni, yang saya tambah ni saya tambah. Ni tambah ni tak apalah. Lain kali lah kita baca. Ini saya tambah ni bukan daripada kitab asal. Lompat. Bilah lompat. Ni ada perincian dia, takut panjang sebab dah pukul 11 malam dah. Okey. Yang terakhir lah ni, saya rasa terakhir dah. Jika makmum yang masbuk tersebut tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah dengan kadar sunat yang dia lakukan pada awal solatnya, sedangkan imam sudah tunduk untuk sujud. Maksud dia apa? Dia nak habiskan Fatihah dah, katalah 4 ayat yang ada yang dia kena cover balik. Dia kena top up balik 4 ayat tadi untuk cover yang sunat yang dia dah ambil masa tadi. Katakanlah imam dah i'tidal. Bukan i'tidal dah, nak sujud dah pun. Nak sujud dah pun. Maksudnya, masa imam daripada i'tidal nak ke sujud, dia tak, orang kata tak habis lagi baca Fatihah dia. Yang dia perlu cover tadi. Yang sunat yang dia telah baca tadi, dia nak cover balik, dia kena baca lagi 3 ayat ataupun 4 ayat. Nampak tak? Sebab sunat-sunat yang dibaca tadi, anggaran masa dia tempohnya lebih kurang 3 atau 4 ayat surah Fatihah. Lalu, dia kena cover balik, baca lagi 3 atau 4 ayat. Katakanlah, imam dah rukuk, dah i'tidal. Masa i'tidal tu, dia tak habis lagi. Masa i'tidal tu, makmum masbuk ni tak habis lagi untuk habiskan 4 ayat surah Fatihah. Lalu imam nak sujud. Nak sujud dah. Maksudnya melepasi dia dengan 2 rukun. Kan melepasi imam melepasi, dia terlewat pada imam dengan 2 rukun. Maka boleh membatalkan solat kan? Tengok ni dia kata. Maka dia kata, jika makmum yang masbuk tersebut tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah dengan kadar sunat yang dia lakukan pada awal solatnya, sedangkan imam sudah tunduk untuk sujud, maka berlakulah pertumbungan bagi dirinya. Dia antara kewajipan menunaikan apa yang diwajibkan ke atasnya, iaitu bacaan Al-Fatihah, dan terbatal solatnya disebabkan imam sudah bergerak untuk sujud. Maka di saat itu tidak ada jalan keluar untuknya, melainkan berniat mufaraqah. Waktu tu dia bertembung antara 2 perkara. Dia nak habiskan Fatihah dia juga. Bukan nak habiskan Fatihah. Fatihah dia yang dia perlu cover tu dia kena habiskan juga. 4 ayat lagi tu. Tu wajib tu, kena buat wajib.
sebab dia dah tersilap dia baca doa iftitah tadi. Yang kedua pula, imam nak sujud dah, melepasi dengan 2 rukun. Imam nak sujud, 2 perkara yang boleh membatalkan. Maka waktu tu bertembung, maka tak ada jalan lain. Waktu tu dia kena niat mufaraqah je lah. Kalau sampai ke tahap imam i'tidal nak sujud dah, dia tak habis lagi untuk cover lagi 4 atau 3 ayat, disebabkan sunat yang dibaca awal tadi, maka tidak ada jalan lain waktu tu. Kalau sampai ke tahap begitu, dia kena niat mufaraqah. Okey, untuk menyempurnakan Fatihahnya. Dan dia terus menyambung solatnya bersendirian. Kalau dah niat mufaraqah, solat sendirilah. Tanpa mengikuti imam. Ini dia anggap sebagai mufaraqah dengan sebab keuzuran. Ini juga mufaraqah dengan sebab uzur. Maksudnya dapat pahala jamaah. Boleh faham tak? Itu berkaitan dengan hukum bagi orang yang masbuk. Itu lebih kurang. Ada perbincangan yang panjang juga. Bawah tu yang adalah perbincangan yang lain pasal jahil. Saya rasa tak penting. Bawah tu tak berapa penting sangat. Ada di bawah tu ada sikit-sikit lagi tu yang saya tambah. Sebenarnya risalah ni dah habis dekat ni saja. Saya rasa cukup dekat tu saja pun. Saya rasa cukup dekat tu saja. Perbincangan kita tentang masbuk dan muafiq ni, kita dah dapat serba sikit. Bukanlah dapat semuanya. Nak dapat semua mungkin tak sempat. Kita pun dapat baca risalah ni, risalah saya tulis ni patutnya 2 hari. Kita baca hari ni saja. Semalam kita baca kitab apa? Kitab yang semua yang adik-adik yang beli ni, kebanyakannya beli kitab yang RM2 ni kan. Kebanyakan beli kitab yang tu. Jadi kita baca juga yang tu untuk hari pertama, yang kitab saya tulis ni pada hari yang kedua. Jadi kita gabung dua-dua, insya-Allah lengkap lah lebih kurang. InsyaAllah kalau ada kesilapan dan kekurangan, saya mohon maaf banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan ataupun laju sangat saya bercakap. Kalau agak-agak macam tak dapat nak tangkap tu, boleh ulang balik segala rakaman ataupun live ini. Dan kalau ada kesilapan tersasul, saya kata yang saya tersilap tu boleh tegur dan boleh peringatkan kemudian kali insya-Allah. Jadi wallahu taala a'la wa alam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Setakat ni sahajalah perbincangan kita tentang masbuk dan muafiq. Jadi saya mohon maaf. Ada soalan? Tak silap tadi ada soalan yang dibagi kat saya. Tapi soalan ni sempat tak? Rasa macam tak sempat kot. Jap. Ada salah seorang peserta, dia kata ada satu soalan. Satu je ada soalan. Apakah hukum seorang imam membaca jahar pada solat zuhur dan asar? Dan apakah perkara yang afdal untuk dilakukan oleh makmum ketika itu? Apakah hukum imam membaca jahar pada solat zuhur dan asar? Hukum dia apa? Well, send direct. Apa ni? Baik, jika seseorang telah menunaikan solat fardu dengan... Ini ada soalan lagi ni kan? Yang ni soalan lain. Okey, baik. Hukum seorang imam membaca jahar pada solat zuhur dan asar. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Menjaharkan bacaan pada solat yang sir ataupun mensirkan bacaan pada solat yang jahar, hukumnya adalah makruh. Maka bila makruh, dan apakah perkara yang afdal untuk dilakukan oleh makmum ketika itu? Afdalnya pada dia tak ada apa yang lain lah. Bukan mufaraqah. Mufaraqah tak perlu pun. Sebab benda ni tak perlu mufaraqah. Dia bukan sunnah yang maksudah. Kalau dia terkuat ataupun baca dengan jahar pada waktu zuhur dan asar, yang tu bukan sunnah yang maksudah. Tak perlu mufaraqah pun. Bagi makmum, kalau dia baca dengan jahar, perlu tak sambut amin dia? Tak perlu. Kita hanya bacaan. Kita baca Fatihah kita, baca surah kita sendiri. Imam dia baca jahar, terpulang pada dia. Okey? Itu sahaja. Baik. Kemudian, ada soalan lagi? Sharifah Aiman Maznah. Betul tak? Ada satu soalan kan? Soalan ni macam, yang mana tadi? Betul tak? Betul? Ustaz, bagi seorang makmum yang sentiasa masbuk disebabkan dia lambat baca Al-Fatihah, mana yang lebih aula? Solat sendirian dengan hati yang tenang ataupun solat berjemaah bersama imam? Baik, dia ni disebabkan dia lambat baca Fatihah. Lambat baca Fatihah, dia bukan masbuk. Muhammad Mizan, lambat baca Fatihah. Kalau lambat tu disebabkan memang orang kata asal dia punya lidah dia gagap ke contohnya kan. Disebut dalam awal, dalam kertas saya ni pada masalah yang pertama dulu. Kalau disebabkan asal memang macam tu, memang dia lambat,
asal dia memang macam tu perangai dia kan, ataupun dia punya mulut dia macam tu lambat, dia gagap misal contoh, maka dia disebut sebagai muwafiq, dia bukan masbuk. Dia bukan masbuk. Dia boleh habiskan Fatihah dengan 3 rukun panjang. Tapi kalau sampai ke tahap teruk sangat, contoh sampai imam dah bangkit ke rakaat yang kedua dah, dia tak habis lagi bacaan Fatihahnya, mana lebih aula, solat sendiri ke dengan hati tenang atau solat berjemaah? Sebahagian para ulama kata sebaik-baiknya solat berjemaah lah. Sebaik-baiknya solat berjemaah. Walaupun dia solat sendiri, hati tenang, tapi walaupun begitu, takkan boleh hilang penyakit dia tu, kan? Tapi kalau waswas tak boleh. Waswas tak boleh layan perasaan waswas dia. Sebahagian ulama sebut kalau dia waswas sehingga ganggu jemaah lain, hak tu tak apa, solat bersendirian di rumah. Tu tak ada masalah. Okey, tu tak ada masalah. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau sekadar dia lambat biasa-biasa je, maka lebih baik solat berjemaah. Itu lebih afdal. Jangan kita tinggalkan solat berjemaah sama sekali. Walaupun hati kita tenang. Tetapi ada juga pendapat yang lain. Ada masalah yang hampir serupa dengan masalah ni, Mizan ya. Iaitu ada orang ditanya, jikalau saya solat beramai-ramai, saya khusyuk. Contohlah kan, ada soalan lagi tak fiqah. Saya teringat. Bila kita solat ramai-ramai, kita khusyuk. Bila kita solat ramai-ramai, kita tak khusyuk. Bila kita solat seorang-seorang, kita lebih khusyuk. Mana lebih afdal? Kita solat berjemaah dengan tanpa khusyuk, dengan solat berseorangan dengan khusyuk. Sebahagian ulama mentarjihkan kepada solat berseorangan. Sebahagian ulama kata lebih baik solat seorang-seorang, lebih khusyuk. Kenapa? Aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingati diri aku. Solat tu untuk khusyuk, ingat pada Allah. Ni solat beramai-ramai tak khusyuk. Orang kata hilang khusyuk. Lebih baik solat sendiri. Baik nah? Baik. Ada soalan lagi? Kena berhenti dah. Banyak soalan ni rasanya. Okey, banyak soalan. Apa dia? Jika seseorang telah menunaikan solat fardu dengan sempurna secara bersendirian, dan ketika habis dia solat, ada jemaah baru. Apakah hukum dia menyertai jemaah tersebut dan menunaikan solat fardu tersebut sekali lagi? Hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Bahkan digalakkan. Digalakkan. Saya bagi contoh apa dia? Macam ni. Iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya solat Syarifah Aiman ya. Itu namanya solat i'adah. I'adah ni apa? Iaitu kita solat semula solat tersebut dalam keadaan lebih sempurna daripada yang awal. Contohnya macam tadi. Dia asalnya solat seorang-seorang. Solat munfarid seorang-seorang. Tak ada jemaah lain. Nampak macam mana dah tak ada orang kan? Solat seorang-seorang. Habis solat, tengok-tengok. Bila habis solat tengok-tengok, imam tu, tengok makmum tu baru sampai. Ada seorang makmum baru sampai. Ataupun ada orang buat solat berjemaah. Kita dah habis solat dah. Kita nak ulang balik dengan orang tu untuk menghasilkan pahala jemaah. Hukumnya adalah boleh. Bahkan afdal. Itu digalakkan, disunatkan. Boleh kita menyertai jemaah yang baru itu untuk mendapat pahala fadilat berjemaah. Macam mana Ustaz kita solat 2 fardu dalam satu waktu? Yang pertama zuhur dah buat dah solat seorang-seorang. Solat zuhur lagi. 2 kali fardu. Tak ada masalah. Kata para ulama ada 2 keadaan. Kalau dia solat kali yang kedua, dia antara 2. Kalaulah dahulu dia pernah tinggalkan solat. Contohnya kan, dia pernah tinggal solat pada hari sekian, pada tahun sekian. Tapi dia tak ingat. Dia tak ingat. Dia tinggal solat apa? Zuhur lah. Solat zuhur. Solat yang sama tu. Jadi dia dah solat seorang-seorang. Untuk solat hari tu tunai. Dia solat pula kali kedua. I'adah. Bersama jemaah pula. Untuk mendapat pahala jemaah. Katakanlah dia ada solat tertinggal dulu-dulu. Yang dia tak ingat. Solat zuhur misal contoh ya. Misal. Solat yang sama juga. Maka Allah anggap solat dia yang kedua tadi adalah solat qada untuk hari tersebut. Tanpa kita sedar. Kerana dalam mazhab Syafi'i tidak disunatkan, bukan tidak disunatkan, tidak diwajibkan untuk kita niat qada. Bila kita nak solat qada, wajib tak niat qada? Tak wajib. Sahaja aku solat fardu zuhur, sudah. Tak perlu dah niat qada, tak payah niat qada. Mengikut pendapat yang rajih, kuat pada mazhab, tak perlu kita niat qada. Ataupun, misal yang kedua, kalau dia tak ada solat yang ditinggal. Contoh, dia ni orang baik, orang soleh.
Tak pernah tinggal solat langsung seumur hidup dia. Dia solat kali yang kedua dengan jemaah tadi, maka solat yang kedua tadi dianggap solat sunat. Dia anggap sebagai dijadikan oleh Allah, dianggap sebagai solat sunat semata-mata. Boleh tak? Maksudnya dibolehkan. Tidak ada masalah. Okey? Digalakkan. Bahkan kalau ada makmum pula, seorang-seorang dia saja. Kita, ataupun misal kedua, dalam hadis sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah lah, ni kisah benar. Dalam kitab Bulughul Maram. Satu hari, Nabi solat subuh ke solat apa, saya tak ingat. Dalam hadis tersebut. Tiba-tiba ada 2 orang sahabat Nabi baru sampai ke masjid. Sampai, mereka ni dalam perjalanan, dah solat subuh dah. Dah solat subuh dalam perjalanan. Sampai-sampai kat masjid Nabi, dia tengok Nabi SAW tengah solat subuh dengan para sahabat. Dia pun duduk dalam masjid Nabi, dia tengok 2 orang sahabat ni tengok Nabi dengan para sahabat lain solat. Lalu dia pun tengok sebab apa, dia pun dah solat dah subuh, dia pun tak solat lah sekali dengan Nabi. Lalu bila Nabi toleh ke belakang, Nabi nampak dia pun duduk di belakang, lepak-lepak lah, tak solat. Lalu Nabi panggil dia pun. Nabi panggil, kenapa kamu tak solat dengan aku? Dia kata, ya Rasulullah, kami dah solat dah tadi dalam perjalanan. Fi rihalina. Faqad sallaina fi rihalina. Kami dah solat dalam perjalanan kami tadi. Kemudian Rasulullah kata apa? Kalau kamu dah solat sekalipun, solat dengan aku. Solatlah dengan aku. Kerana kalaulah kamu ada solat yang terdahulu, solat tu diqadak untuk yang terdahulu. Kalaulah solat kamu tak ada yang perlu diqadakkan, solat kamu tu jadi solat sunat. Solatlah dengan aku. Jangan tengok orang solat. Kalau kamu nak tengok, baik kamu keluar. Macam tu lah. Jadi, jangan buat macam tu lah. Baik. Seterusnya, ada lagi. Habis dah. Cukup lah kot nah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada soalan lagi? Ada lagi. Anwar Khairus. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, jika kita ada menyedari ada sahabat jemaah ada luput 1 rakaat dengan sebab masbuk. Kemudian selepas solat kita mendapati dia tak menggantikan rakaat tersebut dan telah memberi salam. Adakah dia perlu menggantikan solatnya atau ganti rakaat yang luput tu sahaja? Okey, bagus soalan ni. Kalaulah dia patut tambah 1 lagi rakaat, dia tak tambah. Kita tahu dia patut tambah. Kita kena tegur dia, lala tu juga dengan segera. Lepas dia bagi salam tu, terus tegur. Hang kena tambah 1 lagi rakaat. 1 lagi rakaat hang kena tambah. Ada lagi 1 yang hang perlu tambah. Sebab hang ni makmum yang masbuk, kena tambah 1 lagi rakaat. Hang tersilap tu. Jadi waktu tu, kalaulah dia dengar nasihat kawan dia, dia kena bangun, terus solat. Dia kena bangun, terus tambah 1 lagi rakaat. Boleh tambah tak terus tambah? Boleh. Jikalau kadar tempoh masa dia tak lama. Kadar tempoh masa tak lama ni apa? Anggaran dalam 2 rakaat salat, lebih kurang. Anggaran dalam 2 rakaat salat. Maksudnya dalam 5 minit, 10 minit, boleh lagi. Untuk dia tambah 1 lagi rakaat. Tak perlu takbir balik semula. Tapi kalau dia dah bersembang, dia dah makan minum, dia dah kentut, dia dah batal wuduk, dah 2-3 jam, kawan dia baru nak tegur dia, itu kena ulang balik solat semula. Kena ulang balik. Tapi kalau masa renggang masa, kadar tempoh masa, anggaran 2 rakaat salat, dia boleh lagi tambah 1 lagi. Tak perlu takbir semula. Kerana dia masih lagi boleh dianggap kekal dalam solat. Sebab berdasarkan kisah dalil hadis Nabi SAW dalam kisah Zuliyadain. Zuliyadain ni seorang sahabat Nabi. Satu hari Nabi solat zuhur ke atau asar. Lebih kurang lah. Solat zuhur atau asar. Tiba-tiba sampai ke rakaat yang kedua Nabi bagi salam. Bila Nabi bagi salam, terkejutlah sahabat. Sebab apa zuhur dengan asar ni? Iaitu 4 rakaat. Tiba-tiba 2 rakaat, Nabi bagi salam dah. Sahabat tak tegur, semua bakat diam. Ada sahabat-sahabat yang lebih hebat pun tak berani tegur. Nabi berdiri pergi dekat tingkap, lalu Nabi letakkan tangan dia. Lalu Nabi letakkan dahi dia, Nabi letakkan tangan. Seolah-olah macam Nabi tengah marah. Seorang sahabat tak berani tegur, tiba-tiba datang seorang sahabat, namanya Zuliyadain. Zuliyadain yang berani pergi kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aqasuratis salati am nasit. Ya Rasulullah, tadi kamu solat tadi, kat patut 4, kamu buat 2 je, kamu bagi salam. Kamu qasarkan solat ke kamu lupa? Maka Rasulullah kata, kullu zalika lam yakun. Semua yang kamu sebut tu tak berlaku. Qasar pun tidak, aku lupa pun tidak. Lalu Nabi kata, ayakunu zalik? Aku nak tanya pada kamu. Nabi sembang cakap ni. Betul ke aku solat 2 rakaat saja? Maka Zuliyadain kata, ya Rasulullah,
Kamu solat 2 rakaat je, ada 2 lagi rakaat. Kemudian Rasulullah dah dengar kata sahabat ni, Rasulullah patah balik, masuk dalam saf. Kemudian Rasulullah sambung lagi 2 rakaat. Rasulullah tak takbir semula, Rasulullah tak solat semula. Dan sahabat ikut Rasulullah sampai habis. Menunjukkan bahawa walaupun kalau sembang dengan kadar yang ringan, yang sedikit ataupun jarak masa yang pendek, maka boleh lagi sambung lagi. Tak ada masalah. Tetapi kalau lama, mengikut uruf lama, maka tak boleh dah. Kena ulang balik solat. Wallahu'alam. Okey? Selesai dah? Habis dah soalan? Okey, ada lagi. Adakah harus bagi seorang ustaz mengajar bab muwafiq masbuk dengan bertaklid dengan mazhab lain? Bacaan makmum adalah ditanggung oleh imam atas alasan tidak mahu membebankan orang awam. Okey. Saya sebut dulu kan, iaitu makmum boleh, bacaan Fatihah makmum boleh ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam pada mazhab Maliki dan Hanafi. Boleh tak kita taklid dengan mazhab lain? Jawapannya boleh. Tapi kita kena tahu syarat-syaratnya, Mizan. Kita dalam bab taklid ni, dia kena ada beberapa syarat. Pertamanya, adamu tatabbu'ir rukhas. Jangan sengaja mencari keringanan. Sengaja nak meringan-ringankan, jangan. Tu tak boleh. Sengaja nak taklid sebab nak cari keringanan. Tak boleh. Yang keduanya, jangan berlaku talfiq. Talfiq ni apa? Pertindihan mazhab. Pertindihan mazhab. Jangan sampai talfiq. Talfiq ni apa? Sampai ke satu tahap, mazhab Syafi'i pun batalkan solat dia, mazhab Maliki Hanafi pun batalkan solat dia. Maka berlaku talfiq. Jadi kalau kita nak taklid dengan mazhab lain, kita kena raikan juga syarat-syarat perkara yang membatalkan mengikut mazhab lain. Boleh nak? Jadi nak ikut mazhab lain, dia kena ikut syarat mazhab tu juga. Syarat yang di sisi mazhab tu. Jangan kita ikut satu masalah ni saja. Yang lain kita tak ambil tahu. Yang lain kita tak jaga. Takbir ikut Syafi'i. Fatihah ikut Syafi'i. Tapi Fatihah ikut Maliki contohnya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Rukuk ikut Syafi'i. Dah jadi macam cacar merbah. Jadi macam tak cantik ataupun dah jadi macam orang kata dah mengarut sangat. Jadi kalau nak taklid mazhab lain, boleh. Tapi kita kena tahu syarat-syarat kita nak taklid mazhab tersebut. Dan ada perkara-perkara yang membezakan daripada mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Nampak tak? Kita takut nanti kalau ikut Syafi'i sebagai contohnya. Kalau ikut Hanafi, dalam mazhab Hanafi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ikut mazhab Hanafi, apa contohnya kan? Lupa dah. Ikut mazhab Hanafi ni, tentang berbekam, tak silap saya, berbekam. Berbekam ni membatalkan wuduk. Berbekam. Di sisi mazhab Hanafi atau Maliki lebih kurang. Di sisi mazhab Hanafi atau Maliki. Dalam sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, berbekam tak batal wuduk. Nampak tak? Jadinya, bila kita ikut dalam bab Fatihah, ikut mazhab Hanafi Maliki. Tapi dalam bab berbekam, kita tak ikut mazhab mereka. Nampak tak? Jadi di situ ada pertembungan. Pertembungan ni apa? Iaitu mazhab mereka pun tak sahkan solat kita. Dia pun kata solat kamu tak sah sebab kamu berbekam. Mazhab Syafi'i pun kata solat kamu tak sah sebab kamu tak baca Fatihah. Nampak tak? Jadi masuk dah jadi pertembungan. Sebab kita jahil lah. Kita tak tahu syarat-syarat apa yang berlaku dalam mazhab tersebut. Kita hanya tahu satu dua saja. Tak boleh. Bukan sewenang-wenangnya kita boleh bertaklid sebegitu. Kalau berlaku talfiq, tak dibenarkan. Baik nah? Jadi kalau nak taklid, kena ada panduan daripada para ulama. Ulama ajak cara taklid, kalau nak ikut, tak ada masalah. Jangan taklid ikut kita, ikut perasaan kita. Wallahu'alam. Okey? Okey, insya-Allah boleh cukup takat ni nya. Banyak soalan ni. Kan? Okey, baik, insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu dan masa yang lain. Insya-Allah, terima kasih banyak pada semua dan penganjur yang ada. Saya ucapkan terima kasih kerana memberikan peluang pada saya. Oh, ada soalan? Ada soalan? Sila. Pada rakaat pertama makmum terlupa baca Fatihah. Adakah ditanggung oleh imam atau perlu ganti satu rakaat? Syafiqah, Syahimi. Ya, perlu ganti satu rakaat. Terlupa bukan alasan. Terlupa bukan alasan untuk ditanggung Fatihah. Tak boleh. Terlupa bukan masbuk. Dia cukup tak masa baca Fatihah? Cukup kan masa dia? Dia boleh baca tak waktu tu? Kalau masa tu cukup tak baca Fatihah? Cukup. Cuma dia terlupa baca. Kalau terlupa baca, macam kisah yang saya sebutkan, Syekh Marwazi dulu, kan? Terlupa baca, maka dia kena tambah satu lagi rakaat. Imam tak tanggung Fatihah dia. Kalau terlupa, imam tak tanggung.
Sebab dia dianggap makmum yang muafiq. Kalau masbuk, barulah imam menanggung Fatihahnya. Boleh nak? Okey. Wallahu a'lam. Okey? Ya Ustaz. Baik, insya-Allah nak. Baik, terima kasih banyak di atas soalan-soalan yang diajukan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun ada kesilapan yang saya sampaikan, dan kelemahan daripada saya tu, biasalah manusia ada kelemahan belaka. Dan terima kasih kerana sudi mendengar lebih kurang 6 siri pengajian tentang fiqh masbuk dan muafiq. Kita bedah habislah, kita rungkaikan semualah, boleh kata tidaklah semua, tapi kita rungkaikan segala apa yang ada kekusutan dalam otak kita. Kita selesaikan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan saya harapkan semua, moga-moga semua berjaya, insya-Allah bin najahi wa taufiq semuanya. Moga-moga mendapat taufik dan najah, dan semuanya dapat berjaya menjadi ulama, para amilin, para ulama yang hebat, yang ulama al-amilin, yang beramal dengan ilmu dia. Dan jangan berhenti dalam menuntut ilmu. Saya mohon banyak-banyak, jangan berhenti dalam menuntut ilmu. Macam kita dah belajar bab masbuk muafiq ni, jangan berhenti setakat ni saja. Mungkin ada lagi yang kita tak tahu dalam perkara masbuk dan muafiq. Luas sebenarnya masalah ni. Kalau kita nak rungkai, masa kita tak cukup. Jadi kita harapkan insya-Allah ini adalah tangga pertama. Orang kata titik tolak pertama, kita nak lebih belajar lagi. Dan insya-Allah jangan kita berhenti belajar menuntut ilmu, dan menghormatilah para ulama dan para guru-guru kita. Dan itulah punca keberkatan ilmu tu mengalir dalam kehidupan kita. Jadi setakat itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.